Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi pada malam ni. Okey. Um, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanallah taala. Uh, Minta maaf agak lewat sedikit saya online hari ni sebab tadi baru lepas menguruskan jenazah. Jadi sebelum saya mulakan, marilah kita sama-sama share dulu. Kita share lah. Okey, share macam biasa lah, share. Okey, macam biasa kita share. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ni saya di apa petang tadi ada satu hamba Allah ni telefon saya nak jumpa dengan saya. Dia ada bagi saya salai baju COVID-19 yang saya tengah pakai ni. Okay? Yang saya tengah pakai ni. Yang saya tengah pakai ni. Okey. Sahabat kita ni dia ada buka kedai printing apa semua. Dia minta pertolongan daripada saya untuk saya promote dia punya baju dia apa semua. Yalah, dalam musim PKP ni maklumlah kan, bisnes ada yang tutup. Jadi anak Melayu kita jugalah, sama-sama kita support dia. Yang mana berkenan dengan baju tersebut ke apa, boleh call nombor yang saya dah letak tu. Tujuan saya adalah untuk membantu dia saja. Lebih pada tu tidaklah kan. Orang kata apa, sambil-sambil kita bercerita, sambil-sambil kita berkongsikan pengalaman dengan pengajaran, sambil itu juga kita membantu para sahabat-sahabat kita ni yang mana terkandas dengan ekonomi apa semua kan. Jadi apa orang kata, yang mana sahabat-sahabat saya yang dalam ni apa semua, yang mana nak minta tolong saya promote, insyaAllah saya akan bantu promote, insyaAllah. Jadi apa orang kata, sambil-sambil itulah ya. Itu bukan bisnes saya, tapi bisnes sahabat yang selalu dia adalah follower saya daripada part 1, part 2, part 3, part 4, part 5, part 6, part 7, dan dia siap download lagi cerita tu kan. Alhamdulillah, dah ada berkongsi dengan family dia. Dia ada tag nama saya kat sana sini apa semua. Jadi saya mengucapkan terima kasihlah kepada sahabat saya tu, iaitu Alip Somcai Alhamdulillah. Dan dia juga sahabat dia ada buat ada kilang printing, tapi memandangkan PKP ni jadi bisnes jadi drop apa semua kan. Jadi orang kata apa, sebagai seorang Islam, jadi saya nak bantu daripada segi kewangan. Saya pun bukan orang senang, jadi saya bantulah daripada segi untuk promotekan dia punya produk dia. InsyaAllah sama-sama lah kita membantu dalam musim-musim PKP ni kan, sama-sama kita bantu. Okey. Saya akan mulakan saya minta masa dalam lebih kurang 5 ke 6 minit. Okey. 5 ke 6 minit apa semua. Jadi saya mohon tolong share sikit, tolong share bagi dia view tu, orang kata apa, rating dia. Alhamdulillah lah, kalau boleh view dia biar cantik lah, biar apa kata, biar banyak. Semoga kita dapat kongsikan cerita kita ni bersama-sama. Bersama-sama. Jadi saya semalam dengan bukan semalam, tadi hari ni saya ada balas banyak PM. Banyak PM di mana ada yang beritahu saya, semalam tak live ke? Saya kata saya live dekat saya punya saya punya page. Jadi ada yang tak tahu page saya. Jadi saya minta
Saya minta tolonglah share saya punya page ni supaya orang semua dapat. Okey, yang mana bertanyakan pasal baju tu berapa harga dia, saya dah letak dekat saya punya title tu. Tak silap saya, lengan pendek RM20, lengan panjang RM22. Okey. Dia punya material kain dia microfiber macam jersey lah. Alhamdulillah saya dapat baju ni kan. Sahabat saya bagi. Sahabat saya bagi, nama dia Allahu Akbar. Nama dia Muhammad Rizal bin Razali. Okey. Ni lah. Muhammad Rizal bin Razali. Okey. Jadi sebarang pertanyaan, sebarang untuk order boleh direct call yang saya tag nama ni, iaitu Alex Somchai. Boleh call dia, boleh tanya dia apa semua, saiz ke, nak order pun semua daripada dia. Apa-apa pun Alex Somchai, terima kasih banyak-banyak atas pembelian baju ni. Terutama sekali Muhammad Rizal bin Razali, terima kasih atas baju yang diberi ni, sponsor lah orang kata. Alhamdulillah. Jadi sama-sama lah kita membantu produk Melayu kita ni kan. Di musim-musim PKP ni je lah, banyak yang bisnes terkandas apa semua kan. Jadi orang kata apa, jadi kita membantulah. Sambil-sambil kita bercerita, sambil-sambil kita berkongsikan pengalaman, dalam pada masa yang sama ada unsur pengajaran. Okay? Dalam masa yang sama kita cuma membantu sahabat-sahabat kita ni yang mana buat bisnes, mungkin disebabkan PKP ni kena tutup ke apa semua kan. Jadi kita membantu. Bila kita bantu, sama-sama kita bantu, alhamdulillah Allah murahkan rezeki kita. Kita mudahkan rezeki orang, kita mudahkan urusan orang, Allah akan mudahkan urusan kita. InsyaAllah sama-sama kita ya. Jadi apa orang kata, atas kepala ada share baru cantik. Okey, apa nama tu, saya akan mulakan lagi dalam 5 minit. Saya minta 5 minit je sebab saya baru balik daripada pengurusan jenazah. Saya balik, saya mandi, lepas tu saya solat isyak, lepas tu baru saya dapat duduk. Sebenarnya saya nak rehat hari ni kan, sebab hari ni kita menguruskan jenazah. Tapi lah sebabkan saya dah berjanji untuk nak buat, jadi saya buat juga. Cuma masa tu lah agak lewat sikit. Saya mula daripada pukul 11.50, sekarang pukul 11.54. Jadi saya mohon lagi 5 minit lah, lagi 5 minit kita akan kongsikan pengalaman tersebut. Okey, saya perlu, kalau boleh tolong share lagi. Minta maaf, saya bukanlah gilakan share tu, tidak. Tapi disebabkan ni lah, keesokannya ada yang tak tahu saya online sebenarnya. Daripada part 1 sampai part 6 saya online dekat FB personal saya, iaitu Munawir. Disebabkan FB saya tu kena report, jadi saya beralih FB saya tu pergi ke page PMFC, Pak Munawir Fight Club. Okay, sebenarnya page tu untuk saya punya MMA dengan silat saja. Tapi memandangkan ialah sebab saya dah kena report, saya tak boleh online selama 7 hari. Agak-agak lah, sebab sebelum ni saya pernah kena report juga 3 hari. Mungkin 7 hari ke kan. Okay. Lepas tu apa kata, saya pun baru sampai. Jadi saya minta rehat dalam 5 minit dia saya minta. Okey, jadi yang apa nama tu, yang sambil-sambil nak menunggu saya rehat, nak tunggu saya recover balik saya punya energy ni, boleh-bolehlah siapa-siapa yang nak, saya ulang balik, siapa-siapa yang nak apa nama tu, yang nak beli baju COVID-19 ni, boleh pergi ke Facebook Alex Somchai, ALIFF Somchai, SOMCHAI. Boleh berusaha dengan dia. Baju microfiber, lengan pendek RM20, lengan panjang RM22, kos pengantaran RM8. Jadi depan belakang lah dia punya printing dia apa semua. Apa orang kata, sambil-sambil saya promote lah. Tak ada apa-apa pun, saya tak ada minta apa-apa pun kat dia. Jadi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada sahabat saya, iaitu Encik Muhammad Rizal bin Razali dan juga Alex Somchai atas pemberian baju yang cantik ni. Saya tunjuk lagi sekali, baju ni sangat cantik dan selesa pakai.
Nanti saya ambil gambar, saya akan post kat dalam Facebook. Allahu Akbar, penat sikit tuan. Penat sikit hari ni uruskan jenazah, terlalu penat. Sebab yelah malam-malam kan kita duduk rehat. Pagi tadi ada satu jenazah diuruskan. Pagi tadi baby umur 8 bulan 8 bulan meninggal. Alhamdulillah dah selamat dikebumikan, dah selamat diuruskan. Dan tadi dalam pukul 9 lebih lah, kat pukul 9.30 lah dapat panggilan daripada hospital, ada satu jenazah untuk diuruskan pada malam ni. Dan saya pun dah uruskan jenazah tersebut dengan sahabat-sahabat saya. Saya pun baru sampai, bagi saya recover je, makan pun tak apa lagi. Tapi tak apalah, saya jarang makan malam. Okay. Lepas tu sekejap lagi kita online lah, jadi kita berkongsi. Baju tu lawa kalau buat ala-ala JC. Baju ni memang JC, kain JC, microfiber. Sedap pakai. Ya Allah, baby meninggal sebab apa bos? Tak dapat rasanya sebab tak cukup bulan ke, Allah alam lah kan. Saya pun tak tanya lebih sebab itu anak pertama. Jadi kalau kita tanya kan sedih lah waris kan. Jadi apa pun yalah, dah meninggal kan. Kita jangan cakap banyak. Malam ni siapa-siapa yang tak berminat dengan live ni boleh keluar, tak payah nak mengutuk. Okay, biarkanlah dia. Yang mana mengutuk-mengutuk tu biarkanlah dia. Kita tak ada marah apa-apa pun. Saya tak ada terasa hati pun. Mana-mana yang suka dengan cerita saya, suka dengan pengalaman saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak. Yang mana tak suka cerita saya, yang mana nak condemn ke, nak mengutuk ke apa ke, saya sikit pun tak marah. Sebab apa, setiap perkara tu mesti ada pro and contra, mesti ada positif, mesti ada negatif. Tapi cuma semua kalau boleh dalam kita nak mengutuk tu tak apa. Yang mana nak mengutuk saya, kutuk je, saya tak kisah. Tapi jangan kutuk jenazah. Sebab apa? Jangan kutuk jenazah, jangan persendakan agama, tu tak baik tu. Persendakan agama tu jenuh nak menjawab dengan Allah ni. Yang mana ada buat saya terasa hati ke, tanya pasal kulit saya ke atau apa pun, saya akan jawab dengan PM, private message. Lepas tu yang mana ada buat kelakar tu biasalah, normal lah. Okey. Bila bulan puasa ni abang buat live tak? InsyaAllah saya bulan puasa tengok pada keadaan lah. Sebab kita pun tak tahu besok nak idea apa kan. Mana tahu orang kata apa, ajal saya sampai dulu, Allah alam. Jadi saya tak berani berjanji. InsyaAllah kalau ada ada rezeki, ada jodoh, ada umur, saya akan bercerita. Nurul Iman Zulaika Apai, salam Supi, waalaikumsalam. Kau tak puas-puas ke jumpa aku kat office tadi? Hai. Okey. Malam ni macam biasa saya akan, background saya kali ni mengaji juga. Cuma kali ni saya buka ruqyah untuk rumah. Okey, ruqyah untuk rumah. Okey. Boleh start bro, tak sabar nak seram ni. Okey. Okey, saya buka dulu. Mohon kita mohon perkongsikan lagi, share lagi insya-Allah. Okey, malam ni saya akan berkongsikan tentang batu nisan. Kongsikan lagi, share lagi, alu sejuk. Boleh kita share lagi, insya-Allah. Background siapa mengaji? Hari ni yang mengaji Osman Ali. Saudara Osman Ali nama dia. Osman Ali. Okey, mohon share lagi 2 minit saya akan sambung. Share lagi.
Lagi 2 minit saya akan cerita. Jadi saya akan jawab dulu soalan. Tu dia Batu Nisan. Saya orang baru follow Abang Sopi. Alhamdulillah. Lagi-lagi alah, background seram lah. Background seram. Background saya kursi ya. Mana ada seram. Waalaikumsalam. Wadang dah masuk lagi seram. Apa awak ni tak pasal-pasal berjangkit. Tengok dia cerita pasal apa malam ni. Dahsyat. Okey, mohon share lagi. Sekarang jam berapa saya tengok jap. 2 minit. Okey lah, boleh lah saya mulakan. Okey, sebelum saya mulakan, saya akan leave komen tu, saya akan slide komen tu, bermakna saya tak akan nampak komen kawan-kawan saya kat dalam ni lah. Saya tak nampak, jadi saya akan slide komen ni dan saya akan bercerita. Okey. Bila nak kongsi kisah pondan, banyak sangat minta kisah pondan. Pondan nanti dulu. Saya kena tanya dengan beberapa ustaz dulu untuk saya bercerita sama ada benda tu boleh ke tidak kan. Sebab apa, walaupun dia perkongsian tetapi dia still lagi mengaibkan. Sebab pondan ni tak ramai dalam Malaysia ni. Takut-takut pondan yang saya cerita tu ada yang kita kenal. Ini kan aib bunyinya kan. Tapi kita relax dulu, nanti insyaAllah saya akan kongsi. Jadi saya akan cerita dulu sikit-sikit. Okey. Saya mulakan Okey, saya slide saya punya komen dulu Saya slide saya punya komen. Okey. Saya slide komen saya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Okey, salam yang dihormati buat sahabat-sahabat saya yang berada di dalam alam maya ni, sama ada sahabat saya ataupun netizen yang baru mengenali saya. Saya orang panggil Pak Munawir. Okey, alhamdulillah, yang mana sahabat-sahabat saya yang daripada barat membawa berkat, alhamdulillah. Yang mana sahabat-sahabat saya daripada selatan membawa, orang kata apa, di mana-mana sahabat saya daripada barat membawa berkat, daripada selatan membawa berkat apa semua, daripada timur membawa makmur insya-Allah. Dan daripada selatan juga membawa rakan-rakan yang kita kongsikan bersama dalam ni, alhamdulillah. Agak terabur sikit malam ni saya punya pembuka sebab terlalu penat. Okay, tapi saya akan cuba cerita dan saya akan cuba memberikan energi yang baik juga pada malam ni. Okey. Alhamdulillah, yang mana follower saya daripada 1 sampai 8 tu, terima kasih banyak-banyak. Anda memang the best. Yang mana yang mengutuk ke ataupun yang menghentam saya, anda juga the best. Saya suka anda. Saya sayang anda. InsyaAllah kita sama-sama lah ya. Okey. Tajuk saya pada hari ini adalah Batu Nisan. Batu Nisan ni semua orang tahu kan. Batu Nisan ni semua orang tahu. Semua orang tahu pasal Batu Nisan ni adalah batu yang diletak di kubur. Sebenarnya ada satu, kalau ikut pada sunnah lah, kalau ikut pada sunnah Rasulullah, sebenarnya Batu Nisan ni tak boleh kita letak atas kubur dan tak boleh ada piasan kalau boleh. Tapi tak apalah, benda tu yang mana dah tahu kenalah segera bertindak. Yang mana tak tahu tu saya dah bagi tahu. Okey, cerita saya pada hari ini adalah berkenaan dengan Batu Nisan. Okey, Batu Nisan. Sekejap, saya nak tarik depan sikit, takut nak dengar suara. Okey, apa yang berlaku pada cerita saya pada hari ini adalah benda ni berlaku di Kuala Lumpur juga. Cuma beza dia, Batu Nisan ni, jenazah ni hendak dihantar ke nak hantar ke Kedah. Kedah tu tak jauh. Bukan tak jauh. Kedah jauh juga, tapi tempat yang nak dihantar tu dekat Jitra. Okey. Dekat kampung Mukim Binjai, atas sikit daripada Asun. Banyak saya menguruskan jenazah ni, banyak saya berjalan. Semua tempat saya jalan. Cuma Sabah Sarawak ni saya tak pergi lagi. Okey. Cerita dia begini.
apa yang saya nak berkongsikan pada malam ini, iaitu saya menguruskan jenazah ini bersama dengan Pak Cik Din. Okey, Pak Cik Din dengan saya. Din tak ada. Minta maaf, Din tak ada. Jadi pengurusan ni melibatkan saya dengan Pak Cik Din. Pak Cik Din tu dapat call, dia ada kawan dia yang bisu tu tak dapat ikut, ada masalah lain. Din pula tak ada. Din pula dia ada kursus apa saya tak tahulah. Kejadian ni berlaku pada tahun 2017. Berlaku pada tahun 2017, betul-betul di kata apa, betul-betul dalam musim Raya Cina. Apa nama tu, Pak Cik Din dia hubungi saya untuk minta bantuan untuk menguruskan satu jenazah. Jenazah tu saya tak uruskan, dan Pak Cik Din pun tak uruskan jenazah tu. Cuma untuk hantar ke Kedah, itu saja. Untuk hantar ke Kedah, okey. Jadi saya pergi ke rumah Pak Cik Din, datang rumah saya. Dia ambil saya terus menuju ke hospital yang call lah. Ini bukan kawan saya yang call, ini urusan Pak Cik Din. Cuma saya ini sebagai pembantu sahaja. Okey, pada saya Pak Cik Din, benda ni berlaku sekitar jam pukul 6.30 petang. 6.30 petang. Maknanya penghantaran tu akan berlaku lepas pada isyak lah. Sebab 6.30 tu jenazah baru sampai ke forensik untuk nak diuruskan, nak dimandikan apa semua. Lepas tu tugas kami ni adalah hantar saja jenazah tu pergi ke Kedah. Tahun 2017. Bila Pak Cik Din sampai rumah saya, dia sampai rumah saya dalam sekitar pukul 6.45 jugalah, macam tu. Belum nak masuk waktu maghrib lagi. Jadi bila sampai tu saya rumah saya pun dah balik kerja lah apa semua kan. Jadi saya bagi tahu rumah saya out session lah, pergi Kedah. Mungkin balik besok lah. Mungkin balik besok lah. Besok sama ada petang ataupun malam lah. Asalnya malam lah kan, sebab perjalanan tu jauh kan. Okay. Bila Pak Cik Din sampai, kita orang pun pergi ke satu hospital. Hospital tu yang uruskan lah, yang untuk kita bawa jenazah tu pergi ke Kedah tu. Sampai sana kita orang jumpa dengan waris. Okey. Waris ada bagi alamat untuk dihantar ke Kedah ni. Mengikut daripada waris, jenazah akan dikebumikan lepas waktu subuh. Mana keesokan hari lah, lepas waktu subuh sekitar jam 9 macam tu lah. Selalunya area tu lah. Okay? Masa saya sampai dekat hospital tu, kita orang sampai terus pergi surau semayang maghrib. Lepas semayang maghrib, kita terus pergi ke hospital tersebut. Hospital tu, kita sampai ke hospital. Okey lah, saya beritahu lah. Hospital tu hospital sedang. Sampai ke hospital sedang tu, kita tunggu dekat luar sebab tak boleh masuk lagi. Okay. Tak boleh masuk lagi. Lepas tu pengurusan tu diuruskan oleh satu badan lain lah. Saya pun tak tahu siapa yang uruskan. Cuma penghantaran tu saja yang kita hantar ke Kedah. Jadi bila sampai tu, lepas dah solat maghrib, kita sampai kat sana, call waris, arwah dah mandi ke belum kan. Dia kata dalam proses nak mandi. Lepas tu dia kata, pakcik kat mana? Dia kata pakcik dia kata kat luar. Jadi waris pun datang lah jumpa dengan saya dengan pakcik lah. Lepas tu pakcik cakap, Pi, sekejap lagi waris datang, kau pergi bercerita lah harga berapa apa semualah, cerita dia begitu lah. Jadi saya pun berjumpa dengan waris. Saya tanya dengan dia, jenazah ni nak hantar ke mana? Kedah tu kat mana? Dia kata Kedah dekat
apa nama tu, Kampung Binjai. Okey, Kampung Binjai. Okey. Kampung Binjai lah. Maknanya dia atas sikit daripada Asun, atas sikit daripada Asun, Kampung Binjai. Jadi bila dah borak tu, dia bagi saya alamat untuk dikebumikan dekat kubur sana. Kubur sana tu agak bertahan juga tempat tu. Lepas tu arwah ada bagi saya batu nisan. Batu nisan tu kiri kanan. Kiri kanan, kepala dan kaki. Siap ada nama dengan tarikh mati. Lepas tu saya cakap dengan arwah, ni batu nisan ni. Cakap, batu nisan sebenarnya macam ni. Dia bagi saya abang lah. Sebenarnya macam ni bang. Bapak saya ni dia memang dah sakit tenat dah. Lepas tu sebelum dia menghembuskan nafas, 2 minggu lepas dia ada pergi ke kawasan Jalan Ipoh. Dia ada pergi ke kawasan Jalan Ipoh. Dia ada tempah satu batu nisan. Batu nisan tu nama dia sendiri. Sebab apa? Mengikut daripada doktor, hospital, doktor, barah arwah bapak saya ni dah stage 4 dah. Maknanya dah teruk sangat dah. Jadi bapak saya tak nak continue dengan hospital. Jadi dia nak continue dengan ubat-ubat yang ada je lah. Jadi bapak saya pun dah sign dah surat kalau ada apa-apa terjadi tak nak tanggungjawab. Jadi masa saya jangan jaga bapak saya, dia kata. Masa saya jaga bapak saya tu, bapak saya dia cakap, seandainya kalau aku mati, kau terus pergi kedai ni, terus buat tarikh hari yang aku mati tu. Kadang-kadang saya fikir ada juga orang macam ni kan. Tapi tak apalah kan, benda tu dah berlaku kan. Jadi saya diberikan batu nisan. Okey, batu nisan tersebut lah. Batu nisan yang saya post dalam Facebook tu, itu adalah contoh. Jangan pula fikir batu nisan tu pula. Okey, batu tu saya copy daripada Google je. Jadi dia copyright lah, saya tahu siapa punya. Okey, saya cuma copy lah. Jadi batu nisan tu saya tengok nama arwah apa semua daripada tahun bila dia lahir, meninggal apa semua ada cukup. Maknanya saya bau batu nisan tu pun masih lagi berbau dakwat warna hitam tu. Dakwat warna hitam dengan warna putih. Masih ada berbau lagi, maknanya baru buat lah cerita dia. Lepas tu saya kata dengan dia, okey lah, saya sampai dekat Kedah nanti saya akan serahkan batu nisan ni kepada orang sana lah. Lepas tu anak dia pula cakap dengan saya, bang, ahli keluarga yang lain semua dah dekat Kedah, saya seorang je kat sini, jadi saya tak dapat balik. Dia kata saya tak dapat balik sebab saya kena kena on call. Tak silap saya dia kerja wiring lah, bahagian-bahagian telekom ke apa tak tahulah, tapi dia kena on call, dia tak dapat balik. Jadi saya uruskan semua kat sini, mandi apa semua saya uruskan. Jadi tugas abang hanya hantar sampai ke Binjai saja. Jadi saya katakan dia, okey lah, siapa yang mandikan? Dia kata adalah satu ustaz tu mandikan. Nanti rasanya dalam setengah jam siap lah kot. Okey. Dalam setengah jam siap lah. Macam tu lah bunyi dia. Lepas tu dia kata dengan saya, arwah bapak saya ni gemuk orang dia. Besar badan dia. Lepas tu saya cakap dengan dia, orang cukup tak kat sana? Dia kata dengan saya, orang cukup. Kat sana ada staff-staff lain lagi apa semua. Okey, maknanya okey lah. Jadi tiba-tiba telefon dia berdering, ada ustaz tu telefon, pengurusan dah siap. Maknanya saya dah borak dengan dia lebih kurang 20 minit lah macam tu. Lepas tu saya pun ikut dia lah, saya naik van, ikut dia lah pergi tempat mandi jenazah tu untuk nak ambil bapak dia. Lepas tu bila dalam van tu, pakcik cakap dengan saya, pakcik dia cakap dengan dia, dah selesai ke? Cakap dah selesai dah. Cakap pakcik dia ada bagi batu nisan. Batu nisan ni dia suruh kita bagi dekat Koryah dekat belah-belah Kedahan kan lah. Jadi pakcik kata, tak apalah, batu tu kau letak dekat belakang. Maknanya letak kat belakang lah, dekat tempat tidur belakang tu lah. Jadi saya sampai dekat bilik mayat tu, saya terus bawa keluar batu tu, saya letak kat belakang. Saya yang letak kat belakang. Ini tak ada lagi dah kata saya tertinggal ke apa, tak. Ini saya yang letak benda tu kat belakang. Okay, saya letak benda tu kat belakang. Lepas saya letak belakang tu, kita orang pergi dah ambil jenazah.
masa pergi ambil jenazah tu, apa nama tu, yalah, arwah ni besar orang dia, lebih kurang dekat 6-7 orang jugalah nak kena angkat kan. Saya harap apa orang kata tak ada apa-apa terjadi lah. Lagi satu, nak pergi ke Kedah tu, saya harap dekat sana pun dah ada orang kampung sana lah. Jenah juga nak angkat. Bukanlah kita kata mayat tu gemuk ke apa, tidak. Tapi berat lah. Nak dikatakan badan saya dengan badan pakcik dia ni besar mana je, larat mana je kita orang angkat. Tak boleh kan. Di apa orang kata tu, lepas dah selesai tu, kita orang masukkan ke dalam van, tutup rapat-rapat dengan tong apa semua. Tong semua dah tutup rapat-rapat. Okey. Pukul 9 tu tayar kita orang dah start bergolek daripada hospital Sedang tu untuk pergi ke Kedah. Perjalanan mengambil masa lebih kurang dalam 6 ke 7 jam. Sebab apa, van jenazah ni bukannya Toyota Alphard ke Toyota Fire kita boleh hentak 1627 kan. Ini adalah van jenazah yang kita boleh bawa lebih kurang dalam 80, 90, 100. Kena pula van yang kita pakai tu Toyota Hiace juga, tapi dia model lama lah, so tak boleh lah nak bawa laju-laju. Lepas tu saya kata dengan pakcik, okey lah pakcik, kita boleh jalan. Pakcik nak saya bawa dulu ke ataupun saya bawa dulu? Pakcik kata tak apalah, biar pakcik bawa dululah. Sebab apa nama tu, pakcik masih segar lagi mata ni. Okey, jadi sebelum kita gerak tu, kita jumpa dengan waris, cakap dengan waris, okey, alamat ni betul, confirm balik. Okey, saya minta nombor telefon siapa yang patut saya hubungi, saya sampai sana. Kalau ada masalah apa-apa ke, saya nak hubungi siapa, apa semua kan. Jadi dia bagi saya beberapa nombor adik-beradik dia lah. Adik-beradik dia kat belah Kedah ni lah. Lepas tu saya pun apa nama tu bagi tahu dengan waris, kalau tak ada apa-apa, bolehlah saya dengan pakcik nak berangkat. Jadi kita orang, dia dah selesai, dia pun okey, saya pun dah dapat permit untuk jalan. Kami pun berjalan dah, teruskanlah perjalanan nak pergi ke Kedah. Okay. Lepas tu pakcik kata kita berhenti dekat Toyota untuk isi minyak. Walaupun minyak tu separuh, tapi alang-alang isi lah kan, minyak separuh. Lepas tu belilah jajan-jajan sikit untuk makan ke apa ke semua kan. Okey. Lepas tu pakcik lah yang bawa van tu. Okey. Masa pakcik bawa van tu, radio tak ada tau. Bukan radio tak ada, sebenarnya radio rosak. Kan. Radio tu dia, radio tu hanya boleh masuk MP3 je. Radio yang murah tu, dah RM40, RM50 tu. Tapi radio tu rosak, tak tahu sebab apa kan, dia tak berbunyi. Bila buka ni dia menyala je, dia tak keluar bunyi. Okay, jadi kira agak bosan lah malam tu dengan radio, tak dengar apa pun tak dengar. Jadi dalam van tu saya borak dah dengan pakcik. Okey, masa borak ni kira sebenarnya saya suka borak dengan pakcik dia ni, lebih kepada mendapat ilmu sebenarnya borak dengan dia. Jadi saya pun borak lah dengan pakcik, cakap pakcik, dah lama dah saya ikut pakcik, follow uruskan jenazah ni apa semua, macam-macam benda dah berlaku. Jadi pakcik pun cakap, yelah, kita menguruskan jenazah ni adalah satu jenazah yang dah mati. Walaupun daripada mata kita ni nampak jasad dia dah mati, tapi roh dia masih ada, roh dia masih bergentayangan lah katanya. Jadi roh dia masih ada, Allah tak tiupkan lagi roh dia ke dalam badan dia. Jadi kadang-kadang sesuatu hal mistik ni akan berlaku. Dia berlaku sama ada terjadi dekat kita ataupun terjadi dekat keluarga waris. Macam tu lah. Jadi selalu ni kalau terjadi dekat kita, sebenarnya Allah sedang menguji kita. Dalam masa yang sama, Allah sedang mengajar kita sesuatu, untuk kita memperbaiki diri kita. Mungkin ada benda yang silap. Kadang-kadang dia sebagai petunjuk juga. Mungkin ada benda-benda yang nak berlaku. Yalah, kita borak-borak dengan pakcik kan. Borak. Lepas tu pakcik pun macam dah tak ada topik nak buka. Saya pun buka lah YouTube kan. Buka YouTube. Lepas tu bila dah buka YouTube tu, saya pun tengok movie lah sementara. Kalau pakcik kata dia dah penat, tukar pula lah. Okay. Lepas tu bila bawa tu sampai dekat Slim River tak silap saya. Slim River ke Terolak lah, saya tak ingat lah. Slim River lah saya ingat. Slim River.
ada satu perhentian dekat Slim River tu, perhentian pakcik kata dia nak berhenti kejap nak kencing. Cakap kita berhenti kejap lah, pakcik nak kencing lah. Cakap okey lah, pakcik kata dia nak kencing. So saya kata okey lah, kita berhenti depan ni RNR dalam 10 km lagi lah. Tapi RNR kecil lah, bukan RNR yang jual-jual jajan, jual-jual lauk tu pun tu. Ini yang kat Slim River tu. Jadi sampai dekat sampai dekat RNR tersebut, pakcik pun keluar lah. Dia pun laju-laju keluar, tak tahu lah, mungkin dah tak tahan sangat kan. Tinggallah saya seorang dalam van tu. Bila saya seorang dalam van tu, saya duk main YouTube. Tapi apa orang kata, saya mula rasa seram sejuk lah sebenarnya. Seram sejuk. Benda ni, perasaan ni selalu datang macam tu. Memandangkan kat Sri River tu, masa kita orang datang sampai situ tu, dia tak adalah kereta, tak adalah satu dua kereta, ada banyak jugalah. Sebab masa tu masih cuti perayaan Cina. Okay, cuti perayaan Cina. Jadi orang kata apa, saya macam tak ada rasa apa sangat lah kan. Saya fikir-fikir orang pun ramai, tapi banyak orang raya Cina, tapi banyak orang Melayu. Lepas tu saya tengah duduk dalam kereta, dalam van tu. Masa saya duduk dalam van tu, ada satu family tu, dia datang. Sementara saya nak tunggu pakcik dia datang dekat van. Ada satu family tu ketuk tingkap kat tempat saya tu lah. Dia ketuk tingkap. Lepas dia ketuk tingkap tu, dia kata, ni nak ke mana ni? Saya cakap, kita orang nak pergi ke Kedah. Dia cakap, lepas tu daripada mana? Saya kata daripada KL. Macam tu lah bunyi dia. Ada satu family lah. Saya rasa orang ni jenis ramah lah untuk nak berburak kan. Jadi lepas tu, ni tunggu siapa? Saya kata tunggu pakcik je, sebab dia pergi toilet dan kencing apa semua. Lepas tu dia bagi saya, dia bagi saya, Allahu Akbar, dia bagi saya roti ban. Dia kata dia ada beli lebih, buat-buatlah makan. Maknanya pada saya itu adalah sumbangan dia lah kepada kami lah, yang mungkin orang akan fikir macam tu lah, nak buat macam tu. Jadi kita orang pun tak adalah borak banyak-banyak kan. Lepas tu pakcik pun datang. Pakcik pun sempat lah tegur dengan orang yang satu family tu. Jadi bila dah borak tu, tak sampai 2-3 minit borak, kita orang pun teruskan perjalanan. Jadi saya kata dengan pakcik, tadi diorang ada bagi saya roti, cik. Lepas tu pakcik kata, rezeki tu makan lah, Alhamdulillah kan. Kadang-kadang macam tu lah. Tapi ada orang ni dia suka memberi. Dia suka memberi. Saya pun bersyukur lah dapat kan. Okey, lepas tu saya kata dengan pakcik okey tak? Kalau tak okey, saya bawa pula kan. Pakcik kata tak apa, bagi pakcik je lah bawa. Sebab pakcik pun tak ngantuk lagi ni kan. Sebab dia kata siang hari tu dia tidur je, dia tak ada apa nak buat. Jadi pakcik kata dia nak bawa lah van tu. Saya kata okey lah, kalau pakcik nak bawa, pakcik bawa lah. Tapi saya memang tak boleh tidur dalam tu. Salah satu sebabnya sebab saya ni naik dengan pakcik. Saya takut pakcik mengantuk ke. Kalau saya tidur dulu kan, pakcik kan tiba-tiba ya terlalap kan, susah juga kan. Jadi saya ambil keputusan tu untuk menemani dia lah. Saya teman dia. Lepas tu bila masa perjalanan nak pergi tu, lepas daripada kita keluar daripada Slim River tu, nak teruskan perjalanan lah. Masa nak teruskan perjalanan tu, tiba-tiba pakcik berhenti kat tepi jalan. Dia belum keluar lagi Slim River, keluar tepi jalan. Lepas tu saya nampak pakcik keluar. Kalau siapa yang biasa balik ke Ipoh ke Kedah ke, tahu kan Slim River kat mana kan. Bila kita masuk perhentian Slim River, bila kita nak keluar daripada kawasan rehat Slim River tu kan, dia akan satu jalan tu dia gelap sikit kan, dia gelap. Pakcik kat situ lah. Pakcik berhenti kat situ. Bila pakcik berhenti kat situ, pakcik pandang muka saya. Saya kata dengan pakcik, kenapa pakcik? Tak apalah, kau tunggulah kita. Tunggu dalam van. Pakcik keluar. Bila pakcik keluar, saya dapat tengok pakcik ni daripada cermin sisi yang belah driver lah. Saya nampak. Lepas tu saya nampak dia macam cakap dengan seseorang tau. Tapi saya tak nampak pun dia cakap dengan siapa. Saya nampak mulut dia yang saya dengar lah
Allah Akbar. Yang saya dengar, sebab tingkap pun nak tutup, ambil udara luar. Yang saya dengar, bunyi dia macam ni. Bunyi dia, mudahkanlah urusan aku, janganlah macam ni. Mudahkanlah urusan aku, janganlah macam ni. Sebab aku nak hantar jenazah. Itu aja. Lepas tu saya pun macam, saya dah seram sejuk lah kat situ kan. Pakcik ni cakap dengan siapa kan. Lepas tu saya cakap, saya perhatikan lah kat cermin sisi tu. Saya perhati. Lepas tu bila dalam lebih kurang dekat 4 minit 3 minit tu, pakcik pun masuk balik dalam van. Ada macam biasalah jalan lah. Okay. Masa jalan tu, saya kata dengan pakcik, pakcik kenapa pakcik? Pakcik pun dekat dengan saya, tak ada apa-apa tapi tak adalah pakcik, cuma buang angin je. Saya kata, alah cik, buang angin dalam van ni pun boleh. Lepas tu saya pun saya tak desak lah pakcik, tapi saya cuma cakap dengan dia macam ni, pakcik, saya dah lama ikut pakcik. Saya dah biasa ikut jalan. Nak kata gangguan-gangguan ni pun saya dah biasa kena. Kalau boleh pakcik janganlah berahsia dengan saya kan. Yang ada dalam van ni saya dengan pakcik je. Pakcik buat apa tadi kan. Lepas tu pakcik pun cakap, tadi masa macam ni lah, tapi bukan aku tak mau cerita, tapi kan takut melemahkan kau. Tambah-tambah lagi pakcik pun tak apa nak kuat sangat, tak apa nak bertenaga macam dulu. Jadi benda-benda macam ni biar pakcik telan seorang-seorang je lah kan. Tapi memandangkan bila engkau nak tahu tu, yalah, pakcik pun kena beritahu lah supaya benda ni pun ada, orang kata apa, persediaan untuk kau juga. Mana tahu satu hari nanti kalau pakcik dah tak ada, sekurang-kurangnya kau ada pengalaman berhadapan dengan benda-benda macam ni bersama dengan pakcik. Jadi saya kata kena, okay cik, kenapa pakcik? Masa kita keluar daripada Slim River, sebenarnya masa kat tandas tadi pakcik dah rasa tak sedap hati, tak sedap badan. Sebenarnya pakcik bukan pergi kencing pun. Lepas tu pakcik pergi ambil wuduk. Pakcik pergi ambil wuduk apa semua. Lepas tu pakcik pergi lah dekat kau tu, yang kau nampak baju pakcik tu macam basah-basah kan. Lepas tu pakcik sebenarnya tak sedap hati nak pergi ke Kedah ni. Macam tak tahulah, pakcik pun tak tahu naluri pakcik ni tak sedap, tak seronok. Lagi satu, pakcik macam rasa orang ikut pakcik lah. Dia kata, saya dah lah seram dengar macam tu kan. Saya kata, sudah, kita berdua je ni pakcik kan. Dia cakap, betul lah, pakcik rasa ada orang sedang ikut pakcik. Lepas tu saya kata dengan pakcik, orang ke siapa? Bila pakcik kata orang tu, kau faham-faham je lah kan, siapa. Tapi pakcik tak tahu daripada mana asal usul benda ni. Cuma pakcik berdoa semoga dipermudahkan dalam urusan kita ni. Lepas tu bila kita keluar daripada, bila pakcik dah sampai kat van, bila kita keluar daripada Slim River, kalau kau nak tahu, ada satu lembaga yang ikut kita daripada belakang. Lepas tu memang kau takkan nampak, pakcik je nampak masa tu. Pakcik nampak dia tu macam dekat belakang van kita tu, dia ikut kita. Dia ikut. Lepas tu saya kata dengan pakcik, lepas tu siapa dia pakcik? Itu yang pakcik cakap. Pakcik pun tak tahu, tapi biasalah, ini benda nak mengganggu kita lah ni kan. Nak apa kata, nak mengganggu dalam kita melaksanakan kerja-kerja baik ni lah kan. Lepas tu pakcik keluar, pakcik baca ayat kursi. Lepas tu pakcik berdialog lah dengan orang benda tersebut. Pakcik cuma cakap, permudahkanlah urusan, jangan ganggu aku, okay? Sebab kita nak hantar jenazah ni. Pakcik tak tahu siapa dia sebenarnya ni. Lepas tu bila dah pakcik dah naik ni, yelah pakcik teruskan lah. Tu kau tanya pula pakcik siapa dia. Ni pakcik beritahu lah. Lepas tu saya kata dengan pakcik, siapa pakcik ya? Lepas tu pakcik cakap dengan saya, macam ni lah, kita jangan fikir apa-apa. Yang penting kita bawa van ni sampai ke destinasi dia, cukup lah kan. Tugas kita hanya bawa jenazah ni sampai ke destinasi saja, sampai ke rumah saja. Untuk pengurusan jenazah tu kita jangan campur. Itu belah-belah karya sana yang buat. Kita ni hantar je. Lepas tu saya faham pakcik. Lepas tu dalam perjalanan tu, saya nampak pakcik macam tak, saya duduk sebelah dia, saya pernah buat kerja dengan dia. Jadi saya tengok pakcik macam tak senang duduk.
kejap macam tu, kejap dia kumat kami, kejap dia pandang cermin belakang, cuba dia pandang. Bila dia pandang cermin pandang belakang tu, saya pun pandang kat belakang. Saya tengok memang tak ada apa-apa. Lepas tu saya tengok pakcik ni dia dah bawa van ni dah ke kiri kanan. Saya pun tegur pakcik, pakcik okey tak? Pakcik pun terperanjat. Macam Allah Akbar. Dia cakap, pakcik ni fikir apa pakcik? Macam ni lah pakcik, biasa bawa lah van ni. Risau pula saya tengok pakcik macam ni. Itu pakcik Din pun cakap, tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. InsyaAllah pakcik boleh bawa. Saya ni memang risau lah sebab dia dah kiri kanan. Saya ingatkan dia mengantuk ke apa ke. Lepas tu bila dah jadi kiri kanan tu, dia teruskan juga bawa lah van tu. Bila dah bawa van tu, kita teruskan. Lepas tu saya nampak pakcik ni macam tak ngam tau. Macam tak ngam je. Lepas tu saya dengar kat belakang pula berdebu gulik. Macam tu. Lepas tu pakcik kata, batu nisan tadi kau letak kat mana? Saya kata batu nisan saya letak kat belakang. Saya letak betul-betul kat belakang kursi. Maknanya tempat yang saya letak tu dah berselak lah. Lepas tu ini batu nisan ni kot yang golek-golek ni. Lepas tu saya kata dengan pakcik, macam mana pakcik? Tak apalah, kita jalan. Nanti kan kita nak berhenti, nanti kan kita tengok balik apa benda tu. Lepas tu saya pun okeylah, macam tak ada apa-apa lah kan, tak ada apa-apa yang saya nak fikir sangat. Saya cakap dengan pakcik, pakcik kalau pakcik tak larat, biar saya bawa sementara nak sampai ke kawasan rehat tu. Saya saya cakap dengan pakcik, kalau pakcik tak larat, pakcik bilang saya. Lagipun nak sampai ke kawasan selalunya kita orang akan berhenti RNR Sungai Perak. Dia akan berhenti RNR Sungai Perak. Jadi sampai dekat, bila pakcik kata pakcik okey, saya pun okey lah. Saya yakin dah pakcik okey. Tu bila bawa tu, jalan tu dia mendatar tau. Dia bukan dia menurun. Lepas tu kat belakang tu bunyi duduk kali. Lepas tu masa saya buka cermin kat belakang tu, belum sempat saya tengok, pakcik tegur saya, jangan pandang, teruskan kat depan tu, kau perhati je kat depan, jangan tengok belakang. Lepas tu saya curi-curi lah tengok cermin belakang tu. Bila saya curi-curi tengok cermin belakang tu, memang saya tak nampak apa-apa. Lillahi ta'ala, saya memang tak nampak apa-apa. Lepas tu pakcik pun dekat dengan saya, kekalkan istighfar, banyakkan baca ayat kursi, InsyaAllah kita akan sampai. Saya kata dengan pakcik, InsyaAllah pakcik. Kenapa? Saya pun tak mau tanya banyak lah, sebab saya tak nampak benda tu, tapi saya dah rasa sesuatu. Maksud saya tu, saya dah rasa seram sejuk lah, tapi saya rasa pakcik ada nampak sesuatu. Cuma pakcik tak mau beritahu lah. Cuma dia dah cerita tadi, tapi dia tak nak beritahu detail. Saya pun fikir balik, tak apalah. Yang penting kita orang sampai kat Kedah tu. Alhamdulillah. Lepas tu bila bawa tu, saya nampak pakcik ni dah macam dah lost. Alhamdulillah. Dia macam dah lost tau. Saya tengok pakcik ni macam dah lost tau. Dia dah macam dah tak bertenaga untuk bawa kereta, tapi dia paksa diri dia juga untuk bawa kereta, untuk bawa van tu. Lala sekali saya kata dengan pakcik, kita berhenti dah kat tepi, biar saya bawa pakcik. Saya risau lah tengok pakcik ni. Lepas tu pakcik pun cakap, okeylah, tak apalah kalau macam tu, nanti kita berhenti kat depan tu lah. Maknanya bukan berhenti kat RNR, berhenti kat tepi jalan, bagi double signal. Masa berhenti tu, pakcik tak buka pintu, dia cuma lompat ke kiri. Dia cuma ni, saya je lah yang buka pintu untuk pergi ni. Bila saya buka pintu, saya kata, pakcik macam mana? Kau keluarlah, kau pergi ke tepi tu. Nanti kan pakcik ni lah, pakcik melangkah ke tepi lah. Saya diajar oleh pakcik, setiap kali kalau nak tukar tempat, jangan lalu depan, lalu belakang. Sebab apa? Bila kita lalu belakang, kita akan nampak kedudukan van kita ni, kokok belakang tu ada terbuka ke apa ke. Dalam masa yang sama, perhatikan lampu kokok ada menyala ke tak menyala ke. Itulah yang dia ajar lah.
Bila pakcik dah melangkah, saya tutup pintu. Saya terus lalu. Okey, daripada body van tu saya lalu. Bila saya sampai ke belakang, saya nak pergi ke belah pemandu tu. Saya sampai kat belakang tu, apa yang saya dapati, pakcik cakap dengan saya tu betul. Sebab apa? Bila saya sampai kat belakang tu, saya nampak satu lembaga. Lembaga tu dia cukup sifat dengan kain kapan. Dia cukup sifat dengan kain kapan. Cuma beza dia tak buka, dia cuma tutup habis dengan ikatan apa semua. Tutup habis. Masa saya nampak tu, saya istighfar, astaghfirullahalazim. Dalam astaghfirullahalazim tu saya ke belakang terjatuh. Jatuh atas rumput lah, tepi jalan lah, terjatuh. Lepas tu pakcik dia nampak saya dekat cermin sisi. Dia keluar, dia cakap, kau dah kenapa? Saya masa jatuh tu, saya tergamam. Saya tengok dia je. Selagi saya tak berkelip mata, selagi tu dah ada. Saya tengok dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Lepas tu saya kelip mata, masih ada lagi dia. Lepas tu bila pakcik datang pegang badan saya tunjuk kat depan, kat belakang tu, saya tunjuk benda tu dah tak ada. Pakcik pula dia tahu benda tu, tapi dia cakap, apa benda yang kau nampak? Jalan tu gelap sikit lah kan, highway kan, jalan gelap. Saya kata, pakcik, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak apalah, biar aku bawa kereta, biar aku bawa van lah. Kau duduk depan. Saya kata, tak apa pakcik, biar saya bawa van. Tak, biar pakcik bawa van. Nanti kita tukar dekat Sungai Perak kan. Bila dah tukar, maknanya pakcik bawa van lah. Pakcik pergi, saya duduk depan, tutup pintu. Saya kata dengan pakcik kata, apa yang kau nampak tadi? Tadi pakcik masa berhenti dekat Slim River tu, pakcik nampak apa kan? Lepas tu kau tanya lagi kan? Dia cakap, ya pakcik nampak apa kan? Lepas tu pakcik pun macam, dia tak mau cakap kan, dia tak nak bagi tahu lah. Tapi si desak dia, baru dia beritahu. Dia kata, ada benda ikut kita, orang yang ikut kita. Orang tu pula pocong yang ikut kita. Saya panggil pocong lah sebenarnya, tapi tak sedap panggil pocong ni. Tapi pakcik suka bahasa dia suka bahasa orang tua. Dia kata lembaga putih. Lepas tu saya cakap, pakcik, tadi masa saya nak pergi ke pemandu kan, saya lalu belakang van tu, saya nampak dia pakcik. Lepas tu pakcik kata, apa yang kau nampak? Saya nampak pocong pakcik. Lepas tu pakcik cakap dengan saya, Allahu Akbar. Lepas tu pakcik cakap, macam ni lah, kau amalkan doa yang pakcik bagi tu. Kau baca surah Al-Jin dalam hati, minta Allah pemudahkan urusan kita, kuatkan kita untuk kita tempuh sampai ke Kedah ni. Cakap, ya pakcik, insyaAllah. Dan lepas tu pakcik pun bawa. Lepas tu dia bakar rokok sepam 2, risap. Lepas tu sampai dekat sampai dekat R&R belah kiri tu, orang panggil apa, R&R Ipoh tu. Dia belum sampai lagi dekat R&R Sungai Perak. Sebelum Sungai Perak tu, apa orang panggil R&R yang baru tu, dia sekali dia ada agro. Lepas tu dia ada dia ada sekali dengan Maidin, orang panggil R&R tepi jalan tu. Allah, saya lupa lah. Jadi apa kata, berhenti kat situ. Bila dah berhenti kat situ, pakcik kata, kita berhenti kat sini lah. Pakcik dah tak tahan lah mata pakcik ni. Okey, bila tak tahan tu, dah kira saya pun tukar lah. Sebelum saya tukar tu, saya saya buka van jenazah tu. Saya buka van tu kat pintu belah kiri tu, sebab saya nak betulkan kedudukan batu yang tadi bergolek-golek. Bila saya tengok, batu tu masih ada kat bawah kursi, tak bergerak pun batu tu. Sebab batu tu, bila saya fikir logik balik, batu tu macam mana boleh dia bergolek, sedangkan batu tu dalam plastik kuning yang besar tu, ada 2 tu, takkan bergolek kan. Ni saya pun macam, bunyi apa tadi kan. Lepas tu saya tinjau juga belakang-belakang, kok ada apa-apa kan. Jadi memang tak ada apa-apa.
Saya tutup balik van tu. Bila tutup balik, saya cakap, lepas tu pakcik kata, jom kita pergi makan jap. Kita orang pun pergilah makan jap. Okay? Pergi makan apa semua. Lepas dah makan tu semua, kita orang pergi balik. Cakap, pakcik kata, jomlah. Maknanya kita tak payah berhenti lah dekat RNR Sungai Perak. Kita teruskan perjalanan. Sebab kita dah berhenti kat tepi ni. Kita makan dululah. Lepas dah makan apa semua, dah selesai makan, kita orang pun singgah surau situ untuk sembahyang isyak. Lalang kan masa tu pun dah dekat pukul 11 ke 11.30 ke pintu lah kan. Berhenti kat situ. Lepas dah makan, kita orang solat isyak. Lepas solat isyak tu pula, saya tunggu pakcik lah sebab saya solat dulu. Saya tunggu pakcik. Lepas saya tunggu pakcik, lepas dah habis solat tu, kita orang pergi ke van lah. Lepas sampai dekat van, saya yang bawa van. Saya yang bawa van. Bila saya buka van tu, dekat depan ada batu nisan. Dekat depan tempat duduk saya, tempat duduk depan tu ada batu nisan. Lepas tu pakcik pun dekat dengan saya, kau letak depan ke batu nisan? Tak ada pakcik, saya tak pegang batu nisan ni. Batu nisan ni kat belakang. Tadi saya cek pun memang ada kat belakang, tapi memang tak bawa ke depan. Lepas tu pakcik cakap dengan saya, apa nama tu, macam mana ada kat depan? Saya kata, mana saya tahu. Lepas tu, kau ni kot lalai kot. Cakap, nak sejukkan hati, tapi memang saya bangkang lah hati saya. Saya kata, tak ada, saya tak bawa keluar batu tu. Lepas tu pakcik kata, tak apalah, batu tu dia angkat letak belakang. Dia letak belakang ni sekali. Letak belakang, saya kata dengan dia, pakcik letak dekat bawah seat. Bawah seat tu kan dia ada satu ruang. Jadi bila kita letak kat situ, batu tu tak bolehlah bergerak-gerak apa semua. Tu pakcik pun cakap dengan saya, okeylah macam tu, okeylah. Jadi apa nama tu, bila dah letak kat belakang, saya cakap dengan pakcik, okey, biar saya bawa pula lah van ni. Saya pun bawa lah van. Saya dah bawa van tu, saya yang drive. Bila saya drive, saya start van tu, dia dah mula buat perangai. Dia bunyi dia bunyi tak boleh start. Lepas tu pakcik cakap, jadi balik lah tu. Kata, kenapa pakcik? Pakcik cakap ada satu dekat apa nama tu, dekat starter tu memang kadang-kadang dia boleh, kadang-kadang tak boleh. Pakcik kata karbon dia dah penuh, karbon dia dah tebal. Nak cari spare part benda tu nak kena order kan. Dari saban hari nak buat tak buat. Kisah dia macam tu. Jadi macam mana kau tutup balik, kau ketuk nanti dia boleh start balik. Jadi saya tutup, saya ketuk lah balik. Ketuk pun sama juga, tak boleh start kan. Juga kan. Lepas tu pakcik kata tak apa, biar pakcik buat. Pakcik pun buat, dia tutup, dia ketuk apa semua, dia pergi dekat dashboard tu ada macam satu tukul kecil kan. Ada ketuk, lepas tu dia start, okey boleh. Sebab karbon lah, saya rasa karbon lah, sebab kereta Sagar saya pernah jadi macam tu. Tu dah boleh tu, pakcik duduk tepi dah, saya bawa lah van tu. Bila saya bawa van tu, van auto van auto. Saya pun bawa van. Bila saya bawa van, saya keluarlah daripada perhentian RNR. Saya lupa RNR tu, dia dekat dia sebelum sampai RNR apa nama tu, RNR yang saya nak pergi tu. Lepas tu bila saya dah bawa, dalam perjalanan tu saya nampak dekat side mirror belakang kanan saya tu tak ada apa-apa, tapi saya nampak kat side mirror yang pandang ke belakang tu, saya nampak ada satu lembaga tengah duduk menghadap cermin. Lembaga tu menghadap cermin. Dia dalam keadaan macam ni lah. Tapi lembaga tu tak ada muka. Bukan tak ada muka lah, dia gelap. Dia gelap. Tapi masa saya pandang tu, saya dah pasal dah pakcik pandang saya. Cakap, kau teruskan bawa van ni, kau jangan pandang cermin tu. Kau jangan pandang cermin tu, kau jangan pandang apa-apa. Kau teruskan je bawa. Okay, saya pun teruskan lah bawa. Kan dah kena tegur tu, bawa je lah. Lepas tu masa saya bawa van tu, kiranya dalam perjalanan saya nak sampai ke Kedah tu, sampai ke saya fokus bawa
Lepas tu dengan fokus-fokus tiba-tiba Din call saya. Din call cakap, kau kat mana Pi? Cakap, aku dengan pakcik kau ni kita nak pergi Kedah. Lepas tu saya pakai headphone, saya pakai earphone, saya borak-borak dengan dia lah. Saya kata dengan pakcik, Din call okey. Lepas tu borak dengan Din, cakap dengan Din, dia kata, aku minta maaf lah, aku tak ada, aku ada kursus ni apa semua kan. Dia cakap, tak apalah, aku dengan pakcik kau okey ke tu? Saya kata dengan Din, okey je, tak ada masalah lah, rindu dengan kau Din. Patutnya kita ada dalam kereta, dalam van ni kan. Tapi Din pula tiba-tiba cakap, kau tiba-tiba rindu ni, mesti ada benda yang tak sedap ni. Tak ada apalah, okey je, aku dengan pakcik okey je lah. Dia pun cakap, biasalah dengan otai memang okey kan. Lepas tu dia pun cakap, aku ni ada kursus ni, so nanti kan aku lagi 2 hari aku balik. Dia kursus kat JB, lagi 2 hari aku balik lah. Lepas tu dia cakap, apa nanti kita info-info lah. Aku dah balik, dia aku roja, kita lepak apa, mengeteh apa semua. Okay. Sambil-sambil borak, sebenarnya panjang lah borak dia, tak payah tahu lah borak pasal apa kan. Sebab apa, dalam borak tu dia sebenarnya, saya lupa lah benda-benda yang apa berlaku kat belakang kan. Alhamdulillah, saya pun teruskan drive. Lepas tu bila dah habis borak-borak tu semua, lepas daripada Sungai Dua, tu kita orang berhenti dekat RNR Gurun. RNR Gurun lah, berhenti. Lepas tu masa berhenti kat RNR Gurun tu, nak isi minyak lagi sebenarnya. Nak isi minyak lagi dekat RNR Gurun tu. Kalau perasan, lepas kita keluar daripada RNR Gurun tu, dia ada Katek. Kita orang berhenti dekat Katek. Tak berhenti dekat RNR yang ada makan-makan tu pun semua, tak. Kita orang berhenti dekat Katek. Lepas tu isi minyak, pakcik cakap dengan saya, dia nak dia nak buang air kecil lah semua. Saya kata dengan pakcik, saya pun nak pergi buang air kecil juga kan, tak tahan. Okay, lepas isi minyak, kita orang parking sekejap kat depan cashier tu. Lepas tu saya dengan pakcik pergilah toilet, kencing apa dah, kencing semua. Pakcik keluar, saya nampak pakcik punya dia punya seluar dia basah lah. Lepas tu saya kata, pakcik, ni apa hal ni? Lepas tu, tadi masa nak cuci tu, pakcik terbuka dia punya, kan dekat RNR ni kan ada pipe, kadang-kadang kita buka sikit pun dia turun laju kan. Dia laju, basah lah baju pakcik tu. Jadi pakcik kata, tak apa, dekat belakang ada beg. Dalam beg tu ada kain pelekat, ada seluar tablik kan. Memang selalunya kalau pergi mana-mana, pakcik memang akan standby seluar tu. Takutlah kadang-kadang orang nak gunakan perkhidmatan kita orang untuk nak gali kubur ke apa kan. Kalau dah kotor-kotor, ada baju spare. Jadi bila dah settle tu, pakcik pergi belakang, dia buka lah pintu belakang tu. Bila dia buka pintu belakang, yang sisi tu, dia ambil lah beg tu. Sambil-sambil dia ambil beg tu, dia kata dengan saya, Pi, ya pakcik. Saya pun pergilah kat pakcik tu kan. Pakcik panggil Sopi. Saya pun pergilah, lalu depan tu saya pergi kat pakcik tu. Kenapa pakcik? Tadi batu nisan kat depan kan. Saya cakap, ya kenapa pakcik? Lepas tu pakcik yang letak batu nisan tu kat belakang balik kan. Betul. Lepas tu pakcik cakap, batu nisan tu tak ada kat sini. Saya kata dengan pakcik, dah sudah pakcik, jangan macam ni kan. Pakcik tak kat mana? Pakcik memang betul letak kat kursi yang kau cakap ni. Lepas tu saya kata dengan dia, jangan pakcik, ini waris dah amanah kita, kena hantar kat sana. Lepas tu memang tak ada. Lepas tu tak apa, kita cek sama-sama. Saya cek bahagian depan, pakcik cek bahagian belakang. Kita double check. Saya cek apa semua. Memang depan memang tak ada apa-apa pun, tapi nak sedapkan, nak sejukkan nanti cek lah. Pakcik pun cek kat dalam ada satu box tu besar memang untuk simpan kapan apa semua. Dalam tu ada 4-5 set. Bila buka dalam tu memang tak ada apa-apa. Dekat bawah kursi tu tak ada apa-apa, cuma ada beg pakcik je. Saya pandang ke pakcik, saya kata, pakcik, confirm ke kita dah letak kat sini? Lepas tu pakcik kata, tak, memang pakcik dah letak kan. Takkanlah pakcik nak bohong kamu. Waktu kata,
tak mungkin lah kita tinggal dekat perhentian rehat tadi kan. Dia kata tak ada. Memang pakcik letak yang kau cakap dengan pakcik tu, letak bawah kursi. Pakcik memang dah letak kat situ. Dia cakap Allah Akbar, dia macam mana ni Saya cakap dengan pakcik, tak boleh ni pakcik, kita cari lagi sekali. Cari, memang tak ada. Lepas tu saya kata dengan pakcik, benda macam ni gangguan ni pakcik. Apa kata kalau kita tengok dalam keranda ni pula, entah-entah dalam ni. Pakcik kata, kau dia mengagut dah, takkan ada pula dalam tu kan. Lepas tu tak apa pakcik, kita cari dah. Alang-alang nak mencari tu, kita cari lah. Lepas tu masa kita orang cari tu, cashier tu dia nampak kita orang tau. Dia tengok apa yang kita orang buat, apa semua. Lepas tu ada cashier yang dia dekat kantek tu, ada cashier perempuan 2 orang dengan 2 orang perempuan, 2 orang lelaki. Setahu saya 2 lelaki tu orang Malaysia kita, bukan orang Bangla. Jadi perempuan tu dia keluar, dia nampak kita orang tertongging apa semua kan. Dia tegur saya, kebetulan pula saya memang kat depan, dekat tempat depan pula. Lepas tu dia kata, dia bagi salam, Assalamualaikum bang. Cakap salam, ada apa-apa masalah ke kan, rosak ke apa ke kan. Dia cakap, kalau nak apa-apa kita ada nombor telefon towing ke ataupun pomen kan. Cakap tak ada, nak cari barang. Cari barang. Lepas tu cari apa, apa nama tu, nak torchlight tak? Lepas tu dia orang Kedah lah, orang gurun lah. Dia kata okey tak hampa ni cari barang, nak torchlight tak? Dia kata macam tu kat saya lah. Saya kata okey juga kalau torchlight kan. Lepas tu bila dia masuk, dia ambil torchlight, dia buka torchlight tu, dia pergi dekat pakcik. Bila dia pergi kat pakcik, dia suluh, tiba-tiba terjatuh, dia tu lari masuk dalam tu. Lepas tu saya cakap dengan dia, kau ni dah kenapa kan, lari kan. Lepas tu saya macam terperanjat. Saya tengok dia. Lepas tu pakcik pun terperanjat lah, kenapa nak umpan ni. Lepas tu pakcik kata kenapa. Tak ada, dia kata dia nak bagi torchlight. Lepas tu dia suruh. Lepas tu dia suruh dalam, tiba-tiba torchlight tu dia pun lari. Lepas tu saya pun pergi masuk dalam tu. Saya panggil dia. Cakap, cik kenapa kan, dalam tu ada mayat ke? Cakap ada. Dia cakap, sungguh lah. Cakap sungguh, kenapa? Awak dengan pakcik berdua tu je ke? Dia kata, kami berdua lah. Sebab dia masa suluh tu dia nampak ada orang lain dalam tu. Maknanya saya tak nampak, pakcik tak nampak, dia nampak. Saya nampak ada orang lain dalam tu, muka pucat. Lepas tu saya lari tu. Lepas tu dia takut. Bila dia takut, biasalah perempuan, dah takut dia jadi apa tau, dia menangis lah. Bila dia menangis, kawan dia seorang dia pula duk tentram dengan dia, tak ada apa lah kot, tak ada apa lah apa semua. Lepas tu saya cakap dengan dia, tak ada apa kot kan, perasaan awak je. Dok, saya nampak ada benda kat belakang tu, muka pucat. Okey, saya cakap saya tak nak argue banyak-banyak. Saya nak bagi kawan dia tentramkan dia. Sebenarnya dalam situasi macam tu, kita jangan tanya banyak. Kalau kita tanya banyak, nanti dia akan jadi pelik. Baik kita bagi kawan dia yang uruskan. Adalah, lepas tu adalah orang isi minyak ke apa ke kan, duk bayar-bayar. Saya pun keluar untuk tolong pakcik. Pakcik kata, memang tak ada lah batu nisan ni. Lepas tu lelaki tu keluar pula panggil saya. Dia cakap, bang, nak tolong bang. Kenapa? Kawan saya yang perempuan tadi tu, dia dah menjerit-jerit kat dalam tu. Pakcik cakap, dah sudah, histeria lah jawabnya, bunyinya. Lepas tu dia pun pergilah, saya pun pergilah. Nak pergi tengok. Dia mau jerit-jerit, takut. Lepas tu saya kata dengan dia, dengan kawan lelaki dia, boleh bawa pergi surau tak? Jangan bagi orang tengok sangat, nanti kan pelik pula jadinya kan. Time tu dah dekat pukul 2 dah saya. Pukul 2 macam tu lah kan. Dia bawa lah pergi surau. Kan ada dekat Kantek tu kan ada surau kan. Ada surau, dia pergi kat surau tu. Lepas tu tiba-tiba dia mengacau. Dia kata mengacau, dia pelik-pelik, cakap kita pun tak faham. Lepas tu saya duduk dekat depan. Lepas tu pakcik cakap, tak apa, tutup van ni dulu, tutup apa semua, kunci, kita pergi selesaikan perempuan ni dulu. Lepas tu bila pakcik masuk dalam surau tu, perempuan tu tiba-tiba dia cakap,
kau keluar. Macam-macam dia kena cakap, kau keluar. Aku tak tengok muka kau. Saya kat luar lagi, saya tak masuk lagi. Saya cakap, biarlah otai buat kerja kan, saya malah nak campur kan. Kau keluar, aku takut. Semua. Lepas tu pakcik cakap, lepas tu pakcik pun tutup mata. Dia ada baca. Lepas dia baca tu pula, dia buka mata. Dia nampak dekat perempuan tu belakang tu ada benda yang duk pegang telinga dia. Macam ni lah, pegang telinga dia. Tapi apa orang kata, lembaga tu berbentuk macam mawas tau. Orang panggil gondorowo kot, tak tahulah, tapi dia berbentuk mawas lah katanya lah. Kawan dia tu duk azan kat telinga dia. Lepas kawan dia azan dengan kawan-kawan dia semua sekali histeria. Sudah 2 orang histeria. Perempuan ni memang macam tu dah, dia lemah semangat kan. Jadi saya pun cakap dengan pakcik kata, Sophie kau masuk tolong pula Pi. Ini dah 2 orang pula. Lepas tu ada seorang lagi lelaki datang. Lepas tu ada 2-3 orang yang isi minyak tu, dia macam singgah lah, berhenti tengok. Lepas tu saya cakap tak ada apa-apa. Ini apa kata, kena histeria je. Tak ada apa-apa. Lepas tu yang datang tengok pun orang Cina, orang India, orang Melayu kita pun budak motor datang tengok. Bukan dia boleh buat apa pun. Tapi biasalah bila kita suruh diorang beredar, diorang masih lagi kat situ. Pakcik pun cakap dengan saya, dia nak air mineral water. Jadi kawan dia pergilah ambil air mineral water kat dalam kedai tu. Dah ambil, dia baca. Lepas tu dia terus renjes kat muka perempuan 2 orang tu. Lepas dah renjes, dua-dua tu pingsan. Lepas dah pingsan tu, pakcik cakap bagi dia orang rest sekejap, 5 minit ke 10 minit. Lepas tu kita sedarkan orang. Lepas dah 10 minit, sebenarnya tak sampai 10 minit pun, lebih kurang 15 minit jugalah. Lepas dah 15 minit, kenalah pakcik rokok sepam 2 batang. Lepas tu dia pun pergi dekat budak perempuan tu, dia ambil air, dia sapu muka, sedar. Bila sedar, perempuan 2 orang tu tanya kat mana. Saya kata, korang kat surau lah apa semua. Lepas tu kawan yang seorang yang first kali yang bawa torchlight tu, dia cakap, aku rasa aku nak balik lah, aku tak sedap badan lah macam ni, aku nak balik lah. Dia cakap nanti habak dengan manager aku half day lah hari ni apa semua. Yang kawan perempuan tu pula, dia kata aku pun nak balik lah ni. Dia kata pasal apa ni jadi macam ni kan. Saya kata dengan dia, tak ada apa-apa lah kan, continue je lah kerja kan, ada kawan-kawan kat situ. Dok dia nak balik juga, dia nak balik sebab dia tak sedap badan. Lepas tu saya cakap, dia pun beritahu kawan lelaki tu lah, kawan yang buat ajar dia, hampir ambil aku punya telefon saya, aku nak telefon pak aku main angkat aku. Dia pun telefon lah bapak dia pun kira bapak dia datang bawa kereta, kira dua-dua tu balik sekali dah sebenarnya. Bila bapak dia balik, bapak datang, bapak dia tanya, awak nak balik ni? Dia kata, pak kita balik lah ni juga, nanti lah kat rumah ni cek cerita. Dia cakap, dah kenapa? Tak apa, kat rumah ni kita cerita. Jadi perempuan tu pun lelaki dia kata, tak apalah, hampa nak balik, hampa balik, nanti aku cakap dengan bos lah, hampa half day lah apa semua. Lagipun CCTV dia ada, nanti kan aku cakap dengan bos apa benda yang duk berlaku. Okey, 6. Jadi part tu selesai lepas tu budak perempuan tu, 2 orang tu balik dah dengan bapak dia. Okey, bila dah balik ni, saya tak tahu apa jadi kat diorang Jangan pula tanya saya apa jadi kat budak perempuan tu. Tak ada. Diorang dah balik, saya pun tak tahu rumah diorang kat mana. Lepas tu bila dah selesai tu, pakcik cakap dengan saya, dah kita punya masalah pula, jom kita pergi tengok lagi sekali. Lepas tu bila buka van tu, bila dah buka van jenazah tu, memang tak ada batu nisan tu. Batu nisan tu memang tak ada. Lillahi ta'ala. Saya yang pergi cek, pakcik yang pergi cek, memang tak ada batu nisan tu. Jadi kita cakap apa dengan pakcik, macam ni lah pakcik, saya tak tahu nak cakap apa. Kita sampai dekat Kedah nanti kat Binjai ni, kita bagi tahulah yang batu nisan tu tertinggal dekat area yang kita berhenti yang pertama tu. Saya cakap lah, benda ni ke lalaian saya kata macam tu. Lepas tu tak apa, nanti pakcik abang ada apa lah, kalau kena ganti rugi, pakcik ganti rugi je lah, tak apa lah. Lepas tu saya kata dengan dia,
apalah pakcik, mungkinlah kita tertinggal kat sana ke apa ke kan. Lepas tu pakcik pun cakap tak apalah, tapi pakcik yakin pakcik yang bawa, pakcik yang simpan bawah seat tu. Jadi saya kata dengan pakcik, tak apalah pakcik, benda pun dah jalan, kita pun kat gurun. Daripada gurun nak pergi ke Jetera tu kurang-kurang pun kat sejam juga saya kata dengan dia. Kalau kita bawa benten lah, sejam itu sampai Jetera. Sampai Jetera nak masuk ke belah-belah sana pun lebih kurang dekat 20 minit juga kan. Sejam 20 minit jugalah kan, sebab dengan kondisi van tu tak boleh bawa laju. Lepas tu saya yang bawa van, saya tak kasih pakcik bawa van, saya bawa van. Saya start lagi sekali. Bila saya start, dia buat perangai lagi, tak boleh start lagi dah. Lepas tu pakcik cakap, besok ni memang kena tukar lah dia punya starter tadi. Tukar lah pakcik. Lepas tu tak payah lah. Lepas tu pakcik kata tak apalah, besok ni saat ni lepas kita hantar jenazah ni, kita check in hotel mana-mana kat Belah Jitera tu, kita cari spare part kat sini, kita buat terus sini. Kan kalau kita balik KL nanti kan dah lupa pula nak buat. Dia kata saya ikut dia mana-mana kan. Okey. Jadi start lagi tak boleh. Jadi memang budak cashier tu dia nampak kita orang start tak boleh, tapi diorang pun tak berani nak pergi kat kita orang. Saya nampak diorang pun dah mula rasa macam saya faham lah. Kalau saya ada kat depan diorang pun saya akan rasa seram sejuk. Nak pergi tolong ni kan tak pasal-pasal jadi lain kan. Jadi saya pun cakap dengan siapa nama tu, pakcik ni macam mana, tak apalah, buka drawer tu, pergi ambil tukul yang kecil tu, pergi ketuk lagi sekali. Ketuk lah, saya pun ketuk lah lagi sekali apa semua. Lepas tu apa nama tu, saya cakap dengan pakcik, pakcik cubalah ketuk dulu, saya nak pergi apa nama tu, nak pergi tandas sekejap, sebab saya dah rasa macam nak terkucil lagi sekali. Tu pakcik pun ketuk. Masa dia ketuk tu, masa saya nak pergi tandas tu, tandas tak jauh, dekat je. Masa saya nak pergi tandas tu, saya dah mula seram lah, sebab ketika itu tak ada orang tau. Orang lah pukul 2 pagi, 2 lebih, mana ada orang sangat pun kan. Lepas tu kebanyakan Cina banyak balik Ipoh, diorang banyak orang Ipoh apa semua. Ada pun yang direct nak pergi Thailand kan. Jadi saya pun pergilah kencing. Masa saya nak pergi kencing tu, saya tak sedap badan. Saya rasa macam kat toilet tu macam ada orang perhati je. Saya dah tak seronok dah. Saya dah tak best lah. Lepas tu saya abaikan lah. Saya pun kencing dah settle. Saya keluar, saya nampak pakcik duduk dalam van. Tapi saya nampak van tu dah start dah. Van tu dah start. Lepas tu sampai dekat van, berjaya pakcik cakap, berjaya lah. Lepas ni kita jangan mati enjin. Kalau mati enjin memang jadi perangai. Dia cakap okey lah, cik kita boleh teruskan lah perjalanan. Terus lah, minyak pun dah isi apa semua. Lepas tu saya lah bawa van tu teruskan. Saya bawa van untuk pergi ke tempat destinasi lah. Lepas tu dalam van tu saya borak dengan pakcik, pasal batu nisan ni tak apalah pakcik. Terus pakcik pangkal saya, dia kata tak apa, batu nisan ni biar pakcik yang uruskan. Engkau ni orang muda, sekarang dia orang marah kau. Biar pakcik je, pakcik ni orang tua, kurang-kurang pun ada hormat sikit lah. Diorang ni nak cakap pun kan, ni biarlah segala kos-kos apa semua tu biar pakcik yang tanggung kan. Sebab batu nisan tu batu marble. Pakcik cakap tak apalah, segala kos tu biar pakcik tanggung lah apa semua. Saya kata dengan dia, batu marble tu mahal juga pakcik. Saya pernah sekali beli untuk orang minta terus saya beli kan kat 800 juga saya tengok batu tu. Kat 800 sekali ukir apa semua. Pakcik kata tak apalah, kira tak ada rezeki kita lah. Anggaplah hari ni kita buat kerja amal lah. Sebab apa, kos kita orang nak pergi hantar ke sana tu, kita nak gunakan untuk bayar batu nisan tu. Okay, jadi pakcik cakap itulah dia Sophie, kadang-kadang dalam kita buat kerja ni, dugaan-dugaan tu berlaku macam ni lah selalunya. Ada lah part-part, kadang kena kat tempat kita, kadang kena dekat tempat tu. Jadi apa yang datang tu kita terima je. Apa yang datang tu kita terima, kita hadap je. Okay. Ni sambil-sambil borak lah, sebab sementara nak sampai ke Jitera tu. Jadi bila kita orang bawa, bila saya bawa van tu,
Bila saya bawa van, kita orang pun dah lepas gurun, lepas tu dah lepas sampai ke Alustar Selatan. Alustar Selatan ke Alustar Utara? Alustar Selatan, Alustar Selatan, Alustar Selatan. Sampai ke Alustar Selatan tu, kira masa saya bawa van tu, saya rasa macam nak terlelap tu, macam nak tertidur. Mungkin ngantuk ke sebab jalan tu terlalu lurus ke apa ke kan. Jadi siapa-siapa yang bawa kereta waktu malam ke siang ke, kalau jalan tu lurus, kita mesti akan rasa nak tertidur. Kita mesti akan rasa nak tertidur, macam khayal lah kan. Lepas tu saya cakap dengan pakcik, nak mengantuk lah pakcik, dia kata tu. Pakcik cakap dengan saya, tak, kau okey tak ni? Saya kata saya okey je, tapi rasa macam ngantuk. Lepas tu pakcik cakap, apalah, berhenti dekat Alustar kejap, berhenti sekejap, kita beli air. Saya dengan pakcik pun pergi beli air. Kita pergi berdua lah, kali ni pergi berdua lah. Pergi beli air. Beli air tin lah. Saya beli air Nescafe, beli air tin. Lepas tu lepas dah beli tu, lepas dah minum, saya beli air Nescafe dengan Red Bull. Lepas dah pantai minum tu semua, pakcik pun sepam dulu rokok dia. Sepam rokok dia, teruskan perjalanan. Tapi sebelum nak teruskan perjalanan tu, pakcik cakap dengan saya, pakcik rasa pakcik nak cek lagi sekali batu nisan ni. Okey, pakcik pun buka lah pintu belakang tu, yang sisi lah. Bila buka je, memang tak ada batu nisan tu. Jadi firasat ataupun apa yang boleh saya katakan, batu nisan tu memang tertinggal. Wallahualam lah, sebab apa, pakcik kata dia letak bawah kursi. Tapi tak tahulah, nak salahkan siapa-siapa pun tak boleh kan, sebab dia orang tua. Nak salahkan dia kan kecil hati pula kan. Tapi dia cakap dengan saya, memang dia letak bawah kursi. Lepas tu bila pakcik cek balik, keranda tu, bawah keranda tu ada laci tau. Bila buka laci tu pun memang tak ada batu nisan. Lagi tu tak logik pun batu nisan tu boleh bawah laci tu, sebab laci tu kecil je, batu nisan tu tebal lagi. Jadi saya pun cek bahagian depan-depan, memang tak ada. Kiri kanan, dalam kotak apa, dalam beg semua memang tak ada. Memang tak ada lah batu nisan tu. Dipendekkan cerita lah, pasal batu nisan tu memang tertinggal lah dekat perhentian rehat tu. Okay, bila tu pakcik kata tak apalah, memang tak ada lah batu nisan tu, tak ada rezeki kita lah hari ni. Lepas tu saya kata dengan pakcik, tak apa pakcik, saya anggap malam ni saya buat kerja dengan pakcik ni ikhlas, tak ada apa-apa lah. Ada, tak ada tak apa kan. Saya pun tak boleh lah kata pasal batu nisan ni kita nak salahkan siapa-siapa, tidak lah kan. Tapi benda dah berlaku, saya dengan pakcik buat, kita hadap sama-sama je. Kalau saya dengan Din, saya akan hadap sama-sama dengan Din. Lepas tu pakcik kata tak apalah, nanti kan pakcik bagi lah, tetap dia akan bagi upah kat saya lah. Lepas tu saya pun start van balik. Tapi kali ni start van senang pula. Pakcik cakap dengan saya, jangan mati enjin. Tapi dah berhenti kat Alustar, berhenti dengan enjin. Jadi kali ni saya start enjin, senang pula. Okey. Lepas tu bila dah start tu, saya bawa lah van tu. Sebab saya yang memang nak bawa van tu, saya tak nak bagi pakcik bawa. Bila saya dah bawa van tu, sampai keluar daripada Alustar punya R&R kecil tu, Alustar tu, saya bawa. Okey, siapa yang pernah pergi Jitera ke apa ke, dia akan tahu laluan ni. Nama tol tu Hutan Kampung. Siapa tahulah kan. Tol Hutan Kampung. Saya RM6 ke berapa dah tol tu. Jadi saya lepas pada tol Hutan Kampung. Okey. Lepas daripada tol Hutan Kampung, Peronda tahan kita orang. Peronda Lebuh Raya tahan. Peronda Lebuh Raya ni tahan kita orang. Dia tanya, ni daripada mana ni? Dia cakap, daripada Kuala Lumpur. Lepas tu ada body ke dalam tu? Ada. Boleh tunjuk permit tak? Saya pun bagilah permit daripada hospital apa semua. Lepas tu dia kata minta maaf lah, saya terpaksa cek. Sebab apa, jalan ni jalan orang kata nak pergi Thailand apa semua. Ni takutlah seluduk apa-apa ke. Tambah lagi van jenazah ni lah macam-macam tu. Sebab saya ada dengar lah cerita belah-belah Kedah tu, diorang gunakan van-van macam ni untuk seluduk ketum. Jadi bila diorang buka
Situ diorang tengok, diorang cek apa semua. Tengok diorang angkat keranda, tengok memang betul ada mayat. Okey. Lepas tu, lepas dia dah tutup tu apa semua, salah satu daripada driver dia, uh, yang jumpa saya tu sebelah dia, orang sebelah dia ni saya tengok lebih kurang umur dalam 40 lebih lah. Yang driver dia muda, saya ingat dalam 20 lebih ke 30 itu lah. Dia cakap dengan saya, "Hampa ni nak pergi mana?" Dia kata, "Saya nak pergi Kampung Binjai, nak hantar jenazah." Dia duduk Kampung Keluang. Lepas tu, tak apalah, elok-elok lah jalan kan. Sebab hampa jangan buat deras sangat. Sebab kadang-kadang ada, apa orang kata, ada benda melintas lah. Masuk benda tu binatang melintas, bukan hantu, benda melintas. Jadi insyaAllah lah. Kebetulan pula sebenarnya jalan tu jalan nak balik kampung saya. Saya orang Asun. Jadi saya pun tak nak lah cakap apa-apa. Saya tahulah jalan tu kan. Lepas tu, apa nama tu, dia cakap dengan saya, sebenarnya aku main tahan van hampa ni bukan aku nak check pun. Dia kata, kenapa? Tak ada apalah, cuma aku duk perasan dekat belakang ni aku duk nampak benda duk ikut. Dia cakap, benda apa ikut pakcik kan? Sampai gitu lah, benda apa ikut tuan? Dia pada belakang tu, hang tak perasan ke aku high beam apa? Dia cakap, saya memang tak perasan. Sebab saya bawa van ni, saya memang nak fikir kan. Lepas tu, aku duk high beam sebab aku nampak ada benda yang duk terbang, duk ikut apa. Lepas tu saya katakan dia, saya pun tengok balik van tu, tak ada apa-apa. Tak ada apalah, benda dah selesai aku, tak ada apalah kan. Tu yang aku main tahan tu, takutlah benda. Tapi masa aku tahan van hampa tu, memang aku ada rasa lain lah. Tapi dia cakap tak ada apalah, yang penting hampa selamat lah sampai kat tempat kampung yang hampa nak pergi tu. Okay. Masa tu pun dah pukul 3.30 dah. Perjalanan malam tu memang lama lah, sebab kita orang banyak berhenti. Memang lama lah. Okay, jadi lepas daripada hutan kampung tu, saya pun teruskanlah perjalanan kan, sampai ke apa nama tu, simpang. Ada satu simpang tu nak pergi kampung saya, Asun. Saya pun masuklah kawasan Asun. Okay, masuk kawasan Asun terus sampai ke Binjai. Bila sampai ke Binjai, pergi kat belakang sekolah Binjai tu, belah kanan tu ada kubur. Memang kubur lama lah, saya tahu kubur tu. Sampai dekat rumah, kawasan rumah tu, rumah orang kampung. Saya sampai dekat situ dalam pukul 3.40 lah. Sampai saya kat sana, ada dah ahli keluarga diorang, family diorang tunggulah. Lepas tu saya kata dengan saya cakap dengan pakcik, depan ni pakcik. Lepas tu pakcik kata, kau tahu jalan ni? Pakcik, saya punya kampung Asun lah pakcik. Sekejap lagi balik kita boleh singgah. Dia cakap, tak apalah, kita ni bawa jenazah ni tak payah singgah mana-mana. Nanti kan tak elok, kita ni, badan kita ni kan, kita ni dah ada kena ganggu-ganggu ni, jangan berhenti kat orang. Kata, tak apalah. Jadi sampai dekat rumah yang dituju tu lah, rumah yang dia bagi alamat tu lah. Saya tahulah kawasan tu kan. Lepas saya dah sampai situ, saya perkenalkan diri saya dengan pakcik. Saya tunjuk permit tu, betul ke arwah nama ni apa semua. Dia kata betul-betul. Okey, jadi saya minta orang yang ada, orang kampung sikit. Orang kampung ni memang ramai lah. Lepas tu adalah ahli keluarga depan sikit, cakap minta tolong angkat arwah ni, kita nak letak dekat ni kan. Sebab diorang kata diorang nak besok pagi tu nak semayangkan lagi sekali. Tak bawa pergi surau pun, tak bawa pergi masjid, kat rumah lah cerita dia. Jadi sampai kat situ. Itu bila kita orang dah turunkan jenazah atau apa semua, jenazah pun dah diletak ke dalam letak dekat ruang tamu tu. Letak ruang tamu. Lepas tu apa nama tu, saya minta orang kampung masukkan balik tong-tong apa semua tu, letak balik dalam van. Lepas tu pakcik pun, dia sebelum dia nak buka mulut pasal batu nisan tu, belum sempat dia buka mulut, ada ahli keluarga dia orang kata, "Mailah jemput minum ayak dulu kan, kena air kopi panas." Memang cantik dah cerita dia, kopi kampung. Jadi kita orang minum, makan biskut apa semua kan, sementara nak balik kan. Kita orang memang plan nak balik lah masa tu. Pakcik kata memang kalau boleh kita terus balik, kita check in kat Jitra ke Alostar ke, dekat dengan bengkel lah. Lepas tu lepas dah habis minum tu,
kita orang pun tak ambil masa yang lama untuk minum. Sebab sebenarnya saya dengan pakcik dah ada rasa salah kan. Lepas tu kita pun tak mau lama-lama. Sebelum diorang buka mulut pasal batu nisan, baik kita orang yang buka mulut dulu pasal batu nisan. Kisah dia macam tu lah. Lepas tu bila masa kita orang minum tu, masa minum tu, saya dengar lah orang kampung duk borak-borak, ada yang kenal saya apa semua kan. Jadi apa kata masa dah settle tu semua, saya cakap dengan pakcik, pakcik jomlah kita balik kan. Lama-lama sini pun tak ada apa kan. Pakcik pun cakap, ni saya nak tanya, boleh tak saya jumpa dengan waris? Siapa-siapa lah waris kepada arwah kan. Ni adik-beradik dia lah jumpa, abang dia dengan pakcik dia apa semua. Tanya, ada apa nak jumpa anak saya apa ni, abang dia dah selesaikan semua urusan pembayaran apa semua, dah selesai dah apa semua. Jadi saya ni mewakilkan daripada anak buah saya ni apa semua, kami ni lah nak mohon ampun dan maaf sekiranya kalau ada kekurangan daripada kami ni, kami minta maaf lah. Dia cakap, tak ada apa, okey, tak ada masalah, apa hantar okey lah, on time lah kan. Lepas tu kami ni hantar jenazah sampai ke rumah je. Sebab apa nama tu, untuk nak bawa pergi kubur, kami tak bawa lah. Tak apa, sebab daripada rumah nak pergi kubur pun bukan jauh mana pun. Dia orang usung lah pergi ke kubur, tak jauh, memang tak jauh. Kira ibaratkan daripada lebih kurang dalam 30 meter 40 meter lah rumah betul-betul tepi kubur. Tepi belakang sekolah, tepi kubur. Macam tu. Jadi apa nama tu, saya ada nak bagi tahu, apa nama tu, anak arwah ni ada serahkan batu nisan kat saya. Jadi batu nisan tu kami tertinggal. Dia dekat apa tu, anak apa ni, kira saya tak tahulah pakcik dia ke siapa ke, saudara mara dia kan. Batu nisan apa sebab batu nisan duk ada kat dalam. Cakap, batu nisan duk ada kat dalam. Batu nisan tu memang dah ada kat dalam. Cakap, ya betul kan, batu nisan tu memang dah ada. Batu nisan ni pi buat apa nama tu, pi buat dekat kampung seberang. Dia cakap, tadi anak arwah ada bagi saya batu. Tak kot. Lepas tu saya kata dengan dia, cakap, pakcik cakap dengan saya, kau cuba pergi tengok batu nisan tu. Saya pun pergilah tengok. Mana batu nisan tu? Diorang pun pergilah bawa batu nisan. Pergi kira keluarga diorang tu, salah seorang tu bawa batu nisan. Dia bawa batu nisan dalam bungkusan kain kuning, dalam bungkusan plastik kuning. Berderau darah saya dengan darah pakcik. Cakap, Allah, inilah batu nisan yang kita pegang tadi ni. Macam mana boleh ada kat sini? Lepas tu apa nama tu, cakap dengan pakcik. Masa saya nak borak dengan pakcik bagi isyarat mata, jangan cerita apa-apa. Bila saya buka bungkusan tu, memang batu nisan yang kita orang ambil dekat hospital Sedang. Ada nama arwah dengan ni lagi. Lepas tu saya kata dengan apa nama tu, waris, batu nisan ni macam mana ada kat sini? Dia kata, tak, batu nisan ni memang ada kat sini. Lagi satu, batu nisan ni tadi maghrib dah siap dah. Kita orang ambil angkat, letak kat sini, buat kampung seberang. Kampung tu nama Kampung Napor. Kita orang buat kat Kampung Napor. Dia pun hantar. Lepas tu, mustahil lah. Sebab masa kita orang kat hospital Sedang tu, anak arwah yang bagi batu nisan ni kat saya. Dia kata, tak kot, hamai check balik, tengok, jangan duk pelik-pelik kan. Lepas tu pakcik cakap, tak apalah, kalau benda dah selesai, tak ada apalah. Mungkin kita orang salah dengar ke apa ke. Pakcik terus potong. Sebab apa? Dia tak nak benda tu jadi isu. Yang kedua, tahulah orang kampung kan, benda pelik-pelik ni dia mesti akan heboh. Jadi saya dekat dengan pakcik, macam mana ni kan. Okey, pakcik pun cakap dengan kita, tak apalah kalau macam tu, kami minta maaf lah. Mungkin kami salah dengar ke, mungkin kami salah information ke. Tak ada apalah, apa semua, tak apa, batu nisan semua ada sini, tak ada masalah apa semua. Okey, jadi selesai lah, part tu selesai. Bila selesai, pakcik cakap dengan saya,
kita orang nak balik lah. Tapi sebenarnya ni bukan balik KL tau, kita balik ke Jitra untuk check in dekat hotel Orange, nama hotel tu. Okay. Pakcik cakap, masa dekat hospital sedang, anak dia yang bagi kau batu nisan ni kan, anak dia yang bagi kat saya pakcik. Lepas tu batu nisan ni, masa kita pergi berhenti, dia ada dekat depan, betul. Benda ni kita dua yang lalui. Okay, lepas tu pakcik yang letak kat belakang, betul. Pakcik yang letak kat belakang. Sekarang ni macam mana batu nisan ni boleh ada dekat kampung tu? Bukankah benda tu lain macam? Saya kata dengan dia, saya tak tahu pakcik. Ini kira benda yang pelik dah berlaku. Pakcik kata, tak mustahil pi benda ni nak berlaku. Ini semua kuasa Allah. Kalau kita tengok daripada apa yang berlaku, memang orang kata kita ni katun, macam tipu. Tapi ada sebab-sebab dia kenapa berlaku benda ni kan. Sekarang ni kita pun tak tahu apa yang berlaku sebenarnya. Yang kita tahu pasal batu nisan tu dah ada dekat rumah arwah. Okay. Lepas tu saya kata apa? Tak apa pakcik. Apa kata saya telefon anak dia? Kau nak telefon anak dia buat apa? Kita bagi tahu lah anak dia, kita dah selamat sampaikan, kita dah selamat hantar arwah bapak dia. Dalam masa yang sama, saya tanya dengan dia pasal batu nisan tu. Lepas tu pakcik kata, okey juga kan, kau pergi tanya tengok. Okey, saya pun telefon tak berangkat. Mungkin dah sama dia kan, dia on call, tak tahu mungkin dia tengah buat kerja ke apa ke. Saya call 3-4 kali dia tak angkat. Okey. Lepas tu dalam pukul dekat pukul 4 lebih 4.30 tu sebenarnya dia nak dekat pukul 5 dah tau. Tapi belum pukul 5 lagi lah, dalam 20 minit pukul 5 lah. Sampai kat Jitra tu kita check in tau. Check in, rehat Ramadan, nak balik juga malam tu memang tak lagat. Nak balik juga tak lagat lah. Lepas tu cadangnya besok tu nak cari kedai spare part lah, nak tukar benalah tu. Lepas sebelum kita orang nak balik, sebelum kita nak balik daripada rumah arwah tu, kali kedua start dengan elok. Tak tahulah, mungkin pakcik ketuk kuat sangat ke, karbon tu dah sikit ke apa kan. Senang nak start. Dia sampai dekat Jitra tu. Kita check in pukul 6. Lepas check in tu mandi. Lepas mandi saya tidur. Tidur okey lah, tak ada apa-apa gangguan. Pakcik pun tidur lena lah. Lepas tu pukul 6.50 dekat pukul 7 tu anak arwah call. Saya kejut pakcik, anak arwah call. Kau cakap lah dengan dia. Saya pun dekat, Assalamualaikum. Lepas tu pakcik, anak dia kata, Assalamualaikum bang, minta maaf semalam saya tengah kerja, tak dapat angkat phone. Ada apa Cakap nak bagi tahu kita orang dah sampai dah, hantar arwah ayah awak tu dekat kampung. Dia orang cakap, ya betul dah sampai dah. Adik saya hantar mesej dah apa semua. Dia cakap, lepas tu lagi abang nak tanya lah, kalau tak keberatan lah, abang nak tanya, masa jumpa kat Sedang tu, masa kita borak tu, awak ada bagi apa-apa kat saya tak? Saya kata, bagi apa? Saya tak ada bagi apa-apa pun, saya cuma bagi duit je lah. Duit untuk pergi ke Kedah tu. Duit servis untuk ni lah, untuk bayar duit van lah. Awak tak ada bagi barang apa-apa ke, baju ke, kain ke, batu ke, apa ke? Dia cakap, tak ada bang, saya memang bagi abang duit je. Lepas tu, ya ke? Batu nisan ke apa ke? Tak ada, batu nisan pun tak ada, apa semua tak ada. Saya kata dengan dia, kenapa bang? Tak ada apa-apa lah, kod lah, ada benda yang abang terlepas dengar ke, apa ke, tak ada. Lepas tu saya kata dengan dia, kalau tak ada tak apalah kan, cuma nak kepastian lah, takutlah sebab abang ni masih ada kat Jitra lagi, dengan check in kat sini kan. Mungkin besok pagi pukul 10 sebab lagi baru balik. Nak balik sekarang tak lagat lagi. Yelah, sebelum kita nak balik ni nak kena double confirm kan, nak sampai KL kan ada benda tertinggal kan, nak kena patah balik. Dia kata, tak ada apa bang, tak ada, memang tak ada apa-apa, saya tak bagi apa-apa pun, saya cuma bagi abang duit je. Duit tu dalam envelope, yang betul lah, duit dalam envelope lah. Lepas tu, tak apalah, yang penting arwah ayah tu dah ada dekat kampung lah apa semua. Lepas tu dia kata dengan saya, Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak lah, dia cerita. Cuma besok tu dia habis kerja, dia akan balik kampung. Lepas tu, lepas saya dah offkan dia pun, saya kata dengan pakcik, anak dia cakap dengan saya, memang dia tak bagi batu nisan tu, yang kita pegang tu menentang apa. Lepas tu pakcik cakap, dah lah tunggu sepi,
kita jangan fikir-fikir lagi lah. Adalah tu rezeki lain tu. Adalah rezeki lain, InsyaAllah tu. Jangan fikir-fikir. Yang penting kita selamat, kita okey, tak ada apa-apa. Semua tu rahsia Allah. Kita jangan tanya banyak-banyak. Kita dah tahu cerita daripada anak dia, yang anak dia bagi kita duit saja, tak bagi kita apa-apa, cukup. Apa yang berlaku tu semua kita jangan fikir. Anggap benda tu khayalan dia. Lepas tu saya kata dengan pakcik, tak tahulah pakcik, saya ni memang tak berhati lah part-part tu kan. Tak dapat lagi kan. Tak apalah, dah kita sambung. Dia kata dah terlanjur bangun ni sembahyang subuh tu, lepas tu kita tidur balik. So lepas dah sembahyang subuh tu, minta maaf banyak-banyak lah ya, kawan-kawan saya semua. Saya tak sembahyang subuh kan tu, saya dah tak larat, saya tidur terus. Dah tak larat lah, minta maaf lah. Bukan nak ada apa kan, bagi tahu terus serang kan. Berapa kita nak malu kan. Saya tidur. Lepas saya tidur tu, kita orang bangun dalam pukul lepas tidur tu dalam pukul 11 bangun, mandi, check out, terus pergi kedai bengkel. Masa nak start tu tak boleh. Dah buat perangai. Start tak boleh, kebetulan pula dekat Jirita tu ada bengkel. Minta tolong lah, apa nama tu, orang yang bawa. Kita orang beritahu lah dekat bawah-bawah tu bengkel mana berdekatan. Dia kata dekat Jirita ni banyak bengkel. Dia orang bagi nombor telefon. Orang telefon, orang tu datang. Dia kata kena tukar apa nama tu, starter tu boleh kena potong je. Kena potong. Lepas tu dah siap tu dalam pukul 12 tu kita orang 11 lebih tu kita check out. Lepas tu pukul 12.30 tu van pun dah siap, apa pun dah siap. Kita orang tu berangkat balik KL. Dalam perjalanan balik KL tu pakcik yang bawa, saya tak bawa, saya tidur. Saya tak larat sangat. Dalam saya tidur tu pakcik cakap dengan saya, masa dia nak hantar saya balik rumah ni, dia kata saya banyak mengigau. Terus saya kata pakcik, yelah pakcik mungkin mengigau penat kot lah kan, apa semua. Jadi masa perjalanan nak balik tu, pakcik singgah dekat Gurun. Dia isi minyak penuh, lepas tu dia terus shoot balik KL, tak ada berhenti mana-mana. Dia nampak saya pun nyenyak tidur. Pagi tu pun kita orang tak makan apa, cuma berbekalkan makan yang apa, minum kopi dengan biskut tu je. Terus balik KL. Sampai ke KL, sampai dekat rumah saya, pakcik pun bagilah tips kat saya lah, upah lah. Tapi hari tu saya dapat banyak kan. Dapat banyak. Dah habis-habis tu, saya masuk rumah macam biasa, saya mandi. Saya sampai dekat rumah pukul 8 lebih lah, 8.30 tu orang. Bini saya ada, semua ada. Saya mandi. Lepas dah mandi apa semua, pakcik pun dah balik lah. Dah balik apa semua. Jadi alhamdulillah, malam tu saya lepak dengan rumah, borak-borak, cerita pengalaman. Saya selalu rajin berkongsi dengan dia. Lepas dah cerita-cerita tu, malam tu dalam pukul 12 lebih tu saya tidur. Okey, masa tidur tu alhamdulillah tak ada apa-apa gangguan. Jadi apa yang saya nak sampaikan kat sini, ni sekejap lagi view mesti turun. Apa yang saya nak sampaikan kat sini, pengalaman saya tu adalah Batu Nisan. Batu Nisan tu pengalaman saya. Pengalaman saya yang sangat berharga. Sebab orang tu bagi dekat saya, tapi sebenarnya dia tak bagi apa-apa pun kat saya. Macam mana perkara dia boleh berlaku. Sehingga sekarang saya bercerita dengan sahabat-sahabat semua kat dalam ni, sehingga sekarang saya masih lagi terfikir-fikir apa tanda dia. Jadi saya tak dapat jumpa tanda dia. Saya tak dapat jumpa. Mungkin ini adalah gangguan. Okay? Mungkin ini adalah khayalan ke, atau ilusi ke, apa ke, wallah alam. Benda tu kalau nak ganggu kita, dia ganggu juga kan. Jadi pengurusan jenazah untuk dibawa ke kubur tu bukan urusan saya dengan pakcik. Kami hanya hantar saja. Kami hanya hantar saja. Pengurusan tu pagi tu lepas subuh diorang dah apa semua. Diorang yang uruskan apa semua. Cuma keesokan tu saya dapat mesej daripada anak dia. Anak dia kata ayah dah selamat dikebumikan dan selamat apa semua. Semua dah selamat dah dikebumikan. Alhamdulillah. Jadi daripada part saya dengan pakcik tu, pengalaman tu lah. Jadi pengajaran daripada cerita yang saya nak sampaikan tu, apa yang saya boleh sampaikan dalam kita melakukan kerja tu, walau macam mana pun kena ikhlas. Dia, Allah ni dia menunjukkan pelbagai-bagai petanda untuk kita, supaya kita ni sentiasa saling mengingati. Cerita yang saya sampaikan ni bukan cerita hantu, okay? Tapi cerita pengalaman saya menguruskan jenazah, menghantar jenazah
dan juga kebumikan jenazah. Okey, pengurusan jenazah ni merangkumi semua. Mandikan, kapankan, dengan tanamkan, dengan hantar sekali. Itu termasuk dalam itu sekali. Ada kalanya kami uruskan jenazah saja. Ada kalanya kita orang ni hantar. Ada kalanya kita orang dapat uruskan jenazah, hantar dengan ke bumi. Ada juga kan. Lepas tu kira cerita yang saya sampai ni, saya tak tahu sama ada sampai kat sahabat-sahabat atau tidak. Tapi sehingga sekarang, berapa hari bulan ni, sehingga sekarang pada hari ni, jam ni, saya masih lagi fikir apa petanda pasal batu nisan tu. Jadi saya dah part saya untuk cerita pasal benda ni pun dah habis. InsyaAllah besok kita akan jumpa lagi. Saya nak cuba jawab apa pertanyaan ni. Saya nak cuba tanya apa benda ni. Dah turun standard, dah turun. Okey, tengah sedap apa? Sedap apa tu? Paling seram part kena histeria. Irman Azmi tengah sedap apa tu Entah live solos tengok orang main game baik, main bini. Jadi saya pun diganggu juga nampak 2 biji Indonesia ni berpokok pinggan sungai tu. Lebih kurang jugalah. Kan? Lebih kurang juga. Sebab setiap orang dia ada pengalaman-pengalaman dia sendiri kan. Kongsikan saja, insya-Allah kita tengok apa yang boleh kita cakap. Abang tadi apa ni? Harap malam ni tak mimpi lagi. Tak ada, insya-Allah. Cerita semalam still ingat lagi. Jangan tanyalah benda ni. Aduh, tolonglah jaga. Apa khabar Din malam ni? Din okey, alhamdulillah. Layan juga 2K view baru start cerita pi. Kencing dulu bau buyung kan. Amiruddin, entah lain ada problem ke? Diorang nak cerita je. Habis cerita live turun dah. Cerita semalam bertahan seram. Ekstrim tak kisah malam ni tuan. Betul lah tu. Kebanyakan ni orang nak dengar cerita je. Part-part nak diberikan pengajaran ni. InsyaAllah lah. Apa semua kan. Okey. Rasanya tak ada apa-apa saya nak ni. Tak ada apa-apa yang soalan untuk apa semua. Kalau ada apa-apa soalan, boleh WhatsApp saya, boleh PM saya apa semua. InsyaAllah saya akan cuba jawab. Okey. Apa nama tu? Okey, maknanya tak apa-apa. Saya macam biasa di hujung-hujung ni saya memohon sahabat-sahabat kita ni berdoa, sesama kita berdoa kepada Allah, semoga Allah hentikan COVID-19 ni dengan cepat. Okey. Semoga kita akan dapat bertemu Ramadan dengan Syawal dengan baik. Okey, yang kedua, sama-samalah kita hadiahkan Al-Fatihah kita ni ke kita Al-Fatihah kita ni kepada kedua ibu bapa kita yang masih hidup ataupun yang telah tiada, kepada sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, kepada orang Islam keseluruhannya, dan juga kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seisi keluarganya. Al-Fatihah. Dan saya memohon ampun dan maaf sekiranya ada apa-apa kesilapan saya dalam bercerita ke, penyampaian saya tak sampai ke, saya mohon ampun dan maaf. Jadi di dalam ni bolehlah berbincang sesama sendiri apa semua. InsyaAllah besok kita akan jumpa. Kalau besok tak jumpa pun, kita akan jumpa lagi hari yang akan datang. Izham Fahmi, ngisap ke Anan? Ngisap apa tu Saya pun nak tahu ngisap apa tu. Nanti kalau PM saya balik, tengok apa tengah sedap ke apa ke. Okey, jadi sebelum saya akhiri, buat sahabat-sahabat yang mana nak dapatkan baju COVID-19 ni, boleh tengok saya punya Facebook ada tu. Lengan pendek RM20, lengan panjang RM22. Kos pengantaran RM8. Dia punya material kain dia microfiber macam JC tu. Saiz dia daripada saiz S hingga 5XL. Segala pertanyaan apa-apa boleh bertanya dengan Alik Somcai, insyaAllah. Dan terima kasih juga kepada Muhammad Rizal bin Razali kerana hadiahkan saya baju COVID-19 ni. Hari ni saya pakai, saya tolong promotekan. InsyaAllah sama-sama kita promote. Dalam kita bercerita, kita menyampaikan, kita berkongsi dan kita peluaskan rezeki kawan-kawan kita ni. InsyaAllah. Nanti saya bagi satu kata semangat untuk saudara. InsyaAllah. Yang mana ada apa-apa kata-kata semangat untuk saya, PM saya. Yang mana ada ayat-ayat yang baik ke, PM saya, insyaAllah. Yang penting yang penting kita buat kerja semua ikhlas. Kita sayang semua orang, Allah sayang kita.
Kita buat kerja dengan ikhlas, ikhlas tu akan datang. Yang paling penting, kita buat benda ni kerana Allah, bukan kerana nama. Alhamdulillah. Okey. Jadi sehingga hari ini, insya-Allah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey.